Bukan saya nak cakap lah, semua nama naik atas nama saya. Betul. Dan pemilihan selalunya bukan saya pilih. Oh. Producer macam Liza ni, M. Burhan yang pilih. Baik, hari ini di Ruang Temu di saluran siar, saya sangat berbesar hati, bangga, seronok sebab idola perfilman negara. Untuk saya secara peribadi, kita bawakan kepada anda legenda A.R. Badul di set hari ini. Apa khabar abang? Baik, sehat adanya. Alhamdulillah, makin hari makin handsome abang ni. Biasalah, banyak makan ubi. Dan apa yang menariknya, bukan setakat untuk rakaman, kita juga bawakan secara langsung melalui live TikTok. Mana kita nak buat julung kali, pertama kalinya kita bersecara langsung bang dekat TikTok hari ni. Sonok. Memang tadi kelang kabut jugalah nak set up tadi. Okey, untuk terawal kita nak semua guest kita akan tanya soalan yang sama. Siapakah A.R. Badul sebelum mencubakan diri dalam dunia lakonan? Okey, sebenarnya saya lahir di Singapura. Oh, lahir di Singapura. Okey. Kemudian dibawa ke Malaysia ikut bapa saya buat rombongan. Bapa saya buat rombongan bangsawan dari satu tempat ke satu tempat. Waktu tu umur saya dalam 6 tahun, 5 tahun lagi, 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Bila kita dah masuk umur persekolahan, jadi saya ditinggalkan di Muar Johor. Saya dibesarkan di Muar. Oh. Di Muar Johor, yang mana pasal rombongan berpindah-pindah, jadi macam mana saya nak sekolah kan. Jadi saya ditinggalkan di rumah Mak Sentul, pelawak Mak Sentul. Waktu itu Mak Sentul tu dia sebagai, selain daripada pelakon bangsawan, dia sebagai manager bapak saya. Okey, Itu cerita dia. Jadi orang terdekat Mak Sentul lah. Jadi sebab itulah saya ditempatkan di Muar. Jadi saya sekolah lah di sana. Okey. Saya duduk Jalan Arab. Ya, belakang kelab Muar tu, belakang tu ada sekolah kebangsaan. Saya di situ lama sampai saya nak pergi ke Form 1. Oh, lama Nak pergi ke Form 1, kasut saya terbakar, saya langsung tak pergi Form 1. Saya pergi 111. Yalah, kita dulu kan bila kan hari Sabtu, yalah, gosok kena cuci kasut, lepas tu tapi saya dah terlambat, terletak atas dapur. Dulu kan dapur pakai dapur besi yang kayu tu. Besok pagi sebelah aja dapat, dua-dua hilang. Lepas tu tak pergi sekolah? Terus saya tak pergi sekolah. Jadi saya kena tak pergi sekolah. Lepas tu saya ni mungkin terjal sikit lah. Kemudian dipindahkan saya pergi Pek Jawa pula. 10 Batu daripada Muar. Rumah ni pula rumah pelakon Nikmat Una nama dia. Dia ni hang tua sebagai hang jebat, sebagai mak kilau. Dia lah Nikmat. Nikmat Una. Nikmat Una. Una. Tu nak orang dulu ni lah. Okey, di sana yang saya lama sampai saya umur, saya rasa dalam umur saya 15 kot. Saya tak sekolah dah. Lepas habis sekolah kebangsaan, masuk Form 1, nak pergi ke Datuk Amar Muar, sekolah baru. Saya tu tak pergi sekolah. Jadi saya berkisahlah di Parit Jawa tu. Semua orang sayang saya. Pasal apa? Saya ni ringan tulang. Rajin. Hantar anak pergi sekolah, tolong potong kayu, kedai kopi Cina tolong goreng kopi. Kira kerja-kerja kampung lah. Lepas tu ikut Cina pergi ambil tangkap ikan bawal hitam. Saya tahu benda-benda ni semua. Jadi saya, dasar saya, kalau nak ikut selera orang Johor, nak ikut adat orang Johor, nak ikut apa semua kira-kira Johor punya orang lah. Tapi saya lahir di Singapura saja. Cuma membesar di Johor lah. Kalau di Parit Jawa tu, kawan-kawan saya pun dah saya balik sesekali singgah, dah tak ada dah. Semua dah orang-orang baru kan. Generasi dah ketiga ni kata saya. Dah ketiga. Jadi umur peringkat kawan saya tu, umur dah tak ada. Peringkat adik dia pun dah tak ada. Adik nombor 2, nombor 3. Dulu kita dah tak ada geng. Jadi abang memang duduk dekat Parit Jawa sampai umur 15 tahun. Kemudian masuk ke dalam bidang seni macam mana pula? Saya daripada Pek Jawa, biasalah kan, bila kita saya kejap rumah orang ni, kejap rumah orang ni, kejap rumah orang ni. Saya jaga lembu, saya potong kayu, macam-macam lah kerja kampung. Apa pergi menebas hutan. So, rasa dapat duit. Betul. Saya tak kata saya anak artis tu tak boleh, ni tak boleh lah. Dan tak banyak yang tahu saya ni anak A.R. Tompel. Tak banyak yang tahu. Waktu yalah, waktu itu populariti seseorang tu tak macam sekarang, merebak kan. 1-2 orang dia yang tahu, yang dekat-dekat tahu ini anak Tompel. Tapi
Nak buat apa, nak tompel lah. Betul. Tapi Okay, masih saya besar situ, kemudian saya dengan kawan saya nama dia Rahim Jakbar. Dia ni anak penghulu Pek Jawa tu lah. Dan kawan saya lagi seorang nama dia nama dia Jeffrey. Dia ni anak cikgu seorang, anak penghulu seorang. Jadi saya kawan dengan dia orang ni. Dia orang dah kata, jadi saya duduk, saya hantar surat lah Merdeka Studio. Hantar surat kat Merdeka Studio. Alamat Merdeka Studio dia. Tu AR Tompel tu je. Kita tak tahulah dia. Hantar. Macam mana saya tahu ni? Kan bapak saya datang, dia nak pergi ke Singapura buat show, dia singgah bagi tahu balik ni nanti bapak ambil kau. Itulah mulanya. Dia balik, masa tu dia dengan Mak Mah lah. Dia balik, barulah saya ikut dia pergi Kuala Lumpur. Sebelum tu memang abang hantar surat berkali-kali. Hantar berkali-kali Merdeka Studio saya. Tapi kan. Tapi surat tu sampai dia sampailah. Saya di Kuala Lumpur pula. Saya tak suka duduk dengan mak tiri saya. Pasal saya ada mak tiri kan. Saya ikut pula ke Sembah Putih. Jadi aliran saya tu memang ditarik pun dia nak ke situ juga. Ditarik pun nak ke situ juga. Okey, dalam rombongan ke Sembah Putih ni dia buat masa tu arwah Azmi penyanyi dia kat Sembah Putih dan anak-anak dia main band lah, Putih Boys lah. Kerja saya masa tu mula-mula saya menari. Menari Tempurung. Menari lah. Ini wayang dia panggil bukan bangsawan tau. Ini dia kira sandiwara pentas. Sandiwara pentas. Ada beza Beza. Dia kecil lagi sikit dan dia selalu main tempat kecil-kecil lah. Macam Bangpai, tokong-tokong Cina, kosong tu. Memang itulah balai raya kampung-kampung dulu. Okey, dalam itu saya start berjinak-jinak tu saya jadi penari. Jadi penari, lepas tu dulu kan pakai tirai. Tahu tirai tak? Tirai tahu kan? Tahu. Tirai pentas tu. Habis satu babak angkat tutup. Lepas tu habis penyanyi tarik balik. Itulah kerja saya. Saya mula bercimpung dengan pelawak waktu itu arwah Pak Wan Rode, Arifin Cengkok kan ini semua memang diorang tak tahu lah. Memang orang sekarang pun memang tak tahu dan sejarah diorang pun tak ada. Tak ada dibukukan. Tak tahu lah, mungkin tak ada orang yang tahu lah kan. Jadi peringkat-peringkat tu tak ada. Cuma Pak Wan Lodeh ni dia Pak Wan Lodeh dia pelawak. And then Arifin Cengkok ini yang tidak pernah masuk filem ke apa ke tak. Tapi Naneng lagi satu arwah Pak Naneng. Dia orang yang lawak sardin dek. Maksudnya lawak sardin, dia tak ketawa. Lawak sardin tak ketawa? Dia takkan ketawa. Dia buat melawak macam pun dia takkan ketawa macam sekarang ni. Sekarang ni dia ketawakan diri dia sendiri, kadang-kadang dia ketawa sendiri. Faham. Tidak akan dulu, tidak akan. Maksudnya dia orang lah buat komedi untuk orang ketawa. Untuk orang ketawa, bukan dia orang. Dia sendiri tidak akan ketawa. Tak akan ketawa. Jadi struggle kehidupan abang maksudnya daripada sebenarnya pasal kita duduk dengan mak angkat. Saya sebelum saya pergi KL tu saya tak ada kata bapak aku pelakon, aku nak jadi pelakon. Tak ada. Tak ada langsung tak ada. Saya betul-betul buat kerja kampung. Kan saya mikir-mikir pemikiran orang kampung. Dari bila ke bandar tu barulah saya tahu. Ini pentas. Ada orang menari, ada orang menyanyi. Dulu kan susah. Yelah. Mana kita nak tengok kalau kita tak dapat tengok. Kita memang tak tahu. Jadi bila saya campur dengan Sembah Putih baru saya tahu. Sebab kebanyakan stigma masyarakat, anak pelakon legenda tahu pasal perfilman, tahu pementasan. Yalah, saya tak tahu langsung. Dan tak ada dalam kepala saya memikirkan aku nak jadi macam kalau kita tengok setengah orang tu kan dari kecil dah start menyanyi. Kan dari kecil dah start dah. Saya tak ada, langsung tak ada. Saya punya cara pergaulan pendekatan tu lah dia. Saya bekerja, tengok orang kerja, tengok orang kerja, orang suruh beli nasi, orang suruh beli air, suruh picit, kita picit. Memang bebas otak saya, memang saya tak ada mengatakan saya anak tompel apa ke semua. Masa kita GL kita tahulah kan. Tapi Sembah Putih tahulah. Arwah Putih dah tahulah. Jadi peningkatan saya lepas tu saya belajar main muzik, saya main drum. Saya boleh main drum. Boleh main drum. Ini tahun 60-an deh. Drum tahun 60-an. Dahsyat. Saya boleh main drum. Insya-Allah apa beat pun saya boleh main. Lepas main drum naik. Ada satu hari tu pelawak ni sakit. Dia sakit. Jadi partner ni seorang tak ada. Jadi di situlah mulanya itu aduh bapak dia kan pelawak. Itulah punca dia. Waktu pementasan. Pementasan untuk sandiwara punya pementasan. Untuk sandiwara. Dia tu kan bapak dia kan pelawak, takkan dia tak boleh. Dia cakap macam itu. Ada yang bilang juga takkanlah nasi tumpah kat wah ada selalu. Ada juga yang again bapak dia lain, dia lain.
Kan? Ada juga yang against kan. Jadi tahu macam mana? Terdesak macam itu, Pak Wan Rudi ni arwah ni dia semput. Okey. Dia sakit. Jadi saya kena partner dengan satu pelawak lah. Sebenarnya pada saya mudah je. Pasal apa? Diorang buat lawak itu je hari-hari. Betul. Saya kat hari-hari main drum hari-hari saya tengok. Saya Oh, masuk dalam kepala. dah tahu dah. Dah tahu dah. Okey boleh? Boleh. Malam pertama saya buat di Sabak Berenam. Expo Sabak Berenam. Expo lah masa tu. Expo, Kita cuma dapat pentas tau. Okey. Expo Sabak Berenam tahun 60-an lah. Expo Sabak Berenam. Saya naik pentas mula-mula menggigil. Oh, menggigil? Kena lampu tu kan. Menggigil tak boleh cakap. Menggigil tak boleh cakap. Itulah dia. Orang kata kan, kita kalau naik pentas ni sebenarnya lain. 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 Daripada berlawak dengan kawan-kawan? Ya, lain. Oh, lain Naik pentas juga ada dia punya gemuruh dia tu. Gemuruh pentas. Menggigil saya. Padahal saya dah pernah menari di atas tu. Pernah tengok hari-hari. Menggigil kena lampu itu. Panas-panas. Menggigil. Try. Sampailah. Habis tu. Habis. Dan kita berhenti. Tak ada bangsawan. Sampai 13 Mei. 13 Mei lah. Tu 13 Mei 13 Mei kan semua tutup. Ha. Jadi kita orang pun dah lepas curfew dah lepas, kita balik. Kita balik KL duduklah. Lepas tu saya start pula ikut Kasman Buti punya rombongan. Dia upgrade sikit. Jadi pelawak terus. Oh. Serantau kita orang pergi. Semua tempat kita pergi sampai ke Medan. Jauh. Sampai Medan. Saya buat Medan. Oh, okey. Saya Ar Azmi, Ahmad Jaiz arwah, Kasman Buti. Dia memang 3 leading dia 3 lah. Masa tu abang tak terlibat lagi dengan filem Belum. Nama pun tak ada, apa pun tak ada. Oh, tak ada. Tapi kita dah boleh melawak. Basic-basic tu kita dah tahu. Saya dengan dia je melawak dengan arwah suami Kasman Buti tu. Pak Buti nama dia. Dia lah yang mengajar saya. Kan? Macam mana melawak. Dia belajar bukan mengajar macam cikgu mengajar guru-guru tak. Okey nanti kau buat macam ni kau punya. Ada gitu dia tak ada A, B, C, D, E. Dia basic je dia bagi. Jadi satu untuk kita IQ lah. Dia bagi satu benda kita nak jawab macam mana, bila nak jawab. Macam mana nak fit macam ni. Nak lawyer buruk ni bila, nak punchline ni bila. Saya tak tahulah dia orang cakap punchline. Dia orang tahu ke punchline tu sebenarnya? Saya pun tak tahu dia orang tahu ke tidak. Di mana punchline tu bermula dia macam mana kata nak pergi punchline. Tapi sekarang orang bercakap punchline. Kalau nyanyi pitching. Ini dua benda saya rasa dia orang tahu ke tak tahu. Kan? Itu benda Saya faham. Benda yang lain. Saya faham apa abang maksudkan lah. Maksudnya adakah dia orang tu tahu apa yang dia cakapkan. Itu je cerita dia. Okey, sebelum kita bermula interview tadi bang, saya memang soalan ni saya tak nak tanya. Sebab apa tahu? Kalau saya tanya siapakah A.R. Badul sebelum jadi seorang pelakon. Sebab dalam stigma kita macam saya katakan tadi, anak pelakon, anak legenda mesti dia dah terbiasa. Rupanya lain bang Lain. Okey, kalau tadi kehidupan abang ada duduk di rumah Mak Sentul beberapa tahun, duduk di Parit Jawa, lepas tu berhijrah ke Kuala Lumpur ikut pementasan sandiwara dan juga sebagainya. Okey, jadi bila dah sampai setahap itu abang dah duduk di KL, apa pekerjaan yang abang lakukan untuk maksud saya survive kan hari demi hari? Okey, saya selain daripada itu kadang-kadang pementasan dia kadang-kadang ada main seminggu, lepas tu main 3 hari balik. Ya, betul. Jadi sementara pergi balik dalam pada itu cerita kita tak ada nak buat apalah, macam syuting-syuting ni kita pergi tengok aje lah. Pergi tengok aje. Pergi ambil syuting pergi. Bapak saya syuting kan. Saya pergi. Saya tapi tak duduk dengan dia, saya duduk dengan Kasman Buti. Saya tak duduk dengan bapak saya. Sebab apa bang? Mak diri. Okey. Mak Tiri garang, dia cakap habis semua dulu. Tapi Mak Tiri dulu memang garang-garang lah. Betul lah. Tapi tak salahkan Mak Tiri, sebenarnya kau pun setan. Itu saya jadi macam itu. Pada saya. Nakal lah. Okey, daripada benda tu semua, kita pendekkan cerita, saya ikut fun fair pula, main drum. Main drum, perempuan joget. Tahu pernah tengok tak? Tak. Main muzik, 5-6 orang perempuan jadi perempuan joget. Orang naik tiket. Yang macam pakai Hawaii macam tu ke? Tak, orang naik tiket beli menari dengan perempuan. Tak pernah tengok. Rugi dia. Dia ada pentas joget, dia panggil pentas joget. Macam Pak Maon tu ke? Tak, bukan. Itu cerita. Tak. Dia gini, dia satu pentas tu, dia nama pentas joget. Pentas joget ada muzik dia. Ada muzik dia, gitar ke, violin ke dulu, saxophone ke dulu style lah. Dan ada 4 ataupun 5 perempuan kat situ. Kita boleh beli tiket 30 sen, boleh naik menari yang perempuan tu. Dulu. Ada dulu. Ada lah, joget habislah, nanti kau live buat naik beli tiket. Ada tempoh masa lah, beberapa minit. Satu lagu je lah. Satu lagu. Lagu kalau 2 minit habislah lagu tu. Twist ke caca ke mambo ke apa tak kisahlah.
Adik tak dapat tengok tu, Dek. Tak dapat tengok. Joget tak dapat tengok. Sekarang tak ada bang? Langsung tak ada, memang tak ada. Abang tak nak buat balik? Tak ada. tak sesuai lah. Tak sesuai. Budak-budak sekarang ni dia kan boleh tengok perempuan kan. Kita dulu muda-muda takut dengan perempuan tu. Oh. Ya, saya dulu ada girlfriend sekolah, hantar surat pun menggigil. Takut bedak. Serius bang? Tahu Gigil? bedak batu tu taruh untuk wangi, menggigil. Dulu kalau kata bapak dia, nampak bapak dia macam kita rasa punya takut macam bapak dia tahu kita murid anak dia. Dulu style dia. Memang. Sekarang Tapi lain. perbezaan dia bila kau cinta seseorang tu, itulah cinta sejati dia. Dia takkan bertukar kan. Cinta kan. Betul lah. Memang pasal dulu pun tak bebas, susah. Betul. Kan. Seorang perempuan pun kalau dia nak lelaki tu pun ada sesuatu yang istimewa dia nak. Bukan dia kaya ke apa benda, tak ada. Mesti sifat dia, Betul. budi bahasa dia, cara dia dan dia punya kepercayaan bila bersama tu kan, adakah tangan jalan, kaki jalan, kepala jalan ke, nak ajak pergi hotel ke. Dulu tak ada semua tu. Dulu memang kita waktu bercinta tu memang itulah orang kata kan. Betul lah tu, kalau tak tengok dia, tengok bumbung pun jadi. Tu betul lah maksudnya yang dipotretkan dalam filem-filem dulu Maknanya tak dapat tengok dia, tengok bumbung pun boleh masuk. Lain Dia punya admire dia tu. Admire tu. Okey, berbalik pada fun fair tadi. Okey, saya fun fair. Main drum. Main drum. Dalam setahun dua jugalah. Kan? Lama juga Lama juga. Lepas tu di Gopeng akhir saya di Gopeng kan buat fun fair kat sana. Banyak juga fun fair saya ikut. Dekat Gopeng bapak saya meninggal. Accident. Bila bapak saya meninggal, saya pun balik. Tak ada sedih pun. Tak ada sedih, tak ada. Pasal tak selalu. Oh, jarang lah. Bapak dengan anak ni kalau tak selalu, dia memang insting dia kurang lah. Kita boleh cakap macam itulah. Iyalah. Sebab kita jarang dengan anak-anak, jadi kita dengan anak-anak ni pun love kita, dia kurang. Bukan dia benci. Macam kau ada kejap tak ada, dia macam itulah. Dia punya perasaan dia tu tak sampai lah. Jadi bila dia meninggal, tak ada sedih, tak ada apa. Tapi bila dah dia masuk ke liang lahat, kita ada. Sedih lah perasaan. Okey, habis cerita bapak saya meninggal. Di situlah peluangnya saya dapat IC merah, IC biru. IC biru Maksud Malaysia. saya lahir Singapura. Faham? Jadi waktu itulah kawan yang berkawanan bapak saya kan, dia lah tolong saya, dah meninggal pun menteri tu. Ali Haji Ahmad arwah jatuh kapal terbang dia tu. Dia lah yang bagi dapatkan saya memberi saya IC biru. Bila saya dapat IC biru, saya dah boleh kerja. Macam matlamat dia, kalau IC biru dapat kerja tetap, bolehlah cek makan, itu je lah. Memang abang kalau tak tidak, fit. tak boleh. Tidak, memang tak boleh. Dulu ketat, tak boleh. Merah, no. Maksudnya itulah yang abang ikut fun fair, ikut ni. Itulah. Itu kita tak ada garanti. Macam pendatang haram juga lah. Tapi dia tak hebat macam sekarang lah. Dia punya serangan tu, dia punya apa, kemasukan tu. Okey, lepas tu saya first kali saya kerja konduktor bas. Konduktor bas? Yes, Kelang. Kelang Kampung Dilik. Kelang Kampung Yadi. Kelang Sejangkang. Itu saya kerja. Saya jadi konduktor bas. Umur berapa waktu tu? 20-an lah saya rasa. 20-an 20-an. Banyak orang yang Kelang tu tak, yang dalam Yadi tu tahulah saya dulu. Tapi dia tak tahu betul. Dia tak tahu betul. Orang panggil saya Armaya. Nama saya Armaya. Betul. C128. Jadi saya jadi konduktor ni selalunya makcik-makcik suka dengan saya. Kan dia pergi pasar bawa barang apa semua. Pasal apa? Bas lain dia berhenti, makcik nak naik, kaki tak sampai lagi bas dah jalan. Jadi saya kejam bas-bas yang lain. Bukan gaji kecil deh, hati membangkang. Gaji RM3 je. RM3 sebulan? Satu hari lah. Satu hari RM3. Ingat driver boleh RM3.5, RM4 je dulu. Sehari? Yo, satu hari. Kerja 8 jam. Sekarang kau bilang susah, dulu lagi susah. Tapi tak berungut pun susah, jalan aja. Betul. Okey. So, saya kerja konduktor bas. Saya selalu makcik-makcik ni kan, kalau dia suka naik bas saya, pasal apa saya ulur driver tu. Dengan jalan dulu, kesian makciknya. Kena buat baik. Dia hati merengkau je, semua sama. Driver pula memang. Kita ulur dia, berhenti, rehat, minum air. Jadi dia jadi kawan kita lah. Jadi dia pun respect kita. Jadi makcik-makcik suka saya. Dan budak-budak sekolah pun suka saya. Kira satu bas berhenti di Kampung Yadi tu. Orangnya ada 7 orang anak. 10 sen aja dia punya tambang satu orang. Dia tak kira umur, 10 sen. Maknanya 7 orang 70 sen. Pergi 70, balik 70. RM1.40. Satu hari. 1 bulan. Wah, mudah. Banyak. Jadi waktu saya konduktor tu,
Saya ingin membantu lah, boleh kerja mata lah. Tapi bermasalah pula dengan saya. Bila saya berhenti first time, dia orang naik nak bayar, saya tak nak ambil. Pasal kejap naik tak sampai 10 minit, teng dah turun. Oh, Ke pusing dekat. dulu, Oh, usaha yalah, dekat. yalah. Jadi saya rasa tak apalah. Niat kita ikhlas Nak bantu. nak bantu lah. 7 orang adik-beradik. Yalah. Jadi yang masalah saya besok, yang masalah saya akan datang kan bas kan tukar-tukar. Kalau bas saya tak ada, dia orang tak nak naik. Kalau saya tak kerja itu, dia orang tak nak sekolah. Itulah masalah. Faham. Dia nak tengok orang ni, individu tu. dia nak orang ni juga. Jadi tak apalah. Tapi pada niat saya waktu itu saya tak ada niat mengatakan okey sekarang aku tolong kau besok kau tolong aku, tak ada. Tapi ini takdir sebenarnya lah. Selepas saya bagi peluang kepada budak-budak ni, bapak dia pun seronok lah dapat sip belanja saya. Saya punya kerja saya makan duit tiket. Makan duit tiket, okey. Hari ni punya collection saya pakai dulu. Dah belanja driver. Oh. Tak ambil tiket budak ni kan. Jadi benda berjalan sampai saya kena tangkap inspektor bas. Berapa lama bang? Sebelum ditangkap tu? 2 bulan. 2 bulan. Tak. Kira-kira saya termakan duit baru RM110 dia. Banyak dulu. Tak mampu nak cari. RM110 je. 1 bulan, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih yang kita gelik-gelik tu kan, duit tiket dah habis tapi tak rekod. Itulah cerita dia kan. Kalau kita minum kita pakai duit tiket. Gaji tinggi. Yelah gaji tinggi. Maknanya kan? memang kita gunakan lah. Kena tangkap, pergi bercara. Bercara. Masuk bicara? Bercara dia orang lah. Okey. Manager panggil, taruh pistol. Armaya, mana beli kau ambil duit gini. Ini kejadian benar. Taruh pistol bang? Ya, taruh pistol dulu. Dahsyat tu. Company bus tu, ada lagi company bus. Jadi oleh kerana itu saya rasa doa budak-budak ni saya lepas. Senang je alasan dia, saya ambil RM120, saya gunakan duit selama 2 bulan. Hari ni hari Jumaat, hari Minggu tuan nak suruh saya bayar balik. Macam mana saya nak bayar? Itu dia cerita dia. Overtime tak ada apa, tak ada. Hari terlalu singkat, kita makan 2 bulan, kau nak bayar suruh 2 hari. Itu masalah dia, berpusing-pusing, berputar-putar lah. Tapi pada saya ni lah doa budak-budak ni. Yang bantu tidak, saya boleh masuk jail. Yalah, pecah amanah kan. Yalah. Okeylah, habis cerita tu. Dah habis cerita tu, saya masuk pula pementasan bergerak Felda. Bawa Felda juga bang Bawa Felda. Pementasan bergerak Felda, di situlah saya jumpa Jaafar, Yahya Sulong. Di situlah saya jumpa orang-orang bangsawan dulu lah. Dan dia orang tahulah, masa tu dia orang semua tahulah. Anwar KK, kenapa tak dipelawai tu semua tu. Kita punya bos tu. Lepas tu kenapa tak dipelawai? Zami ni apa, Pak Uda. Tu kita punya bos dulu, saya punya bos. Arwah M. Osman, semua bos saya. Bos dalam pementasan lah, dia orang ni lah bos-bos dia. Jadi dalam pementasan, itulah pertama time saya jumpa dengan Jaafar. Sama juga kes dia, Yahya Sulong dijemput daripada Kuala Lumpur pasal dia pelakon masa tu, arwah Yahya Sulong. Daripada Kuala Lumpur, pelakon. Dulu kan macam itu, nak jual orang. Nak jual. Yahya Sulong dia pun datang. Jadi bincanglah. So bila Yahya Sulong datang, kami patut bertiga. Jadi bila Yahya Sulong datang, yang seorang ni bostan balik nak berlakon. Pasal dia kena dia watak hero. Jadi tak ada baru dia tolong. Jadi saya masuk. Saya cakap macam ni lah. Kita ni kira budak muda punya idea sikit lah daripada dia orang kan. Kita nak buat cerita ni macam ni. Cerita sama. Cerita benda yang sama yang pernah dia buat. Cuma kita modified cara sekarang lah kan. Sebelum tak terima. Tak nak dia? Marah saya. Bergaduh dengan dia. Saya kejar dengan skop. Lari di mana tu juga. Arwah gitu kan. Lari mana tu juga. Tinggal saya dengan Jaafar. Itulah mulanya saya dengan Jaafar. Melawak. Sampailah kita ajak dia masuk bakat TV. Alhamdulillah dekat Ipoh. Tahun 75 saya dapat juara dan juga keseluruhan. Itulah ceritanya saya first menjadi seorang pelawak yang boleh declare lah, boleh ada pasportnya lah. Boleh declare dah ada pasportnya lah. Bukan cakap-cakapnya lah, kita ada awardnya. Award pun tak tahu mana pergi dah sekarang. Banyak kan abang. Kita ada awardnya, kita diakui. Dan yang judge tu pun bukan orang-orang sebarangan kan. Itu pasal saya bilang kita sebagai artis ni kalau diadili orang yang betul-betul berpengalaman. Maksudnya dia berguru pada orang berpengalaman, dia adili oleh orang yang berpengalaman, memang dia adalah artis. Betul. Bukan tak adalah, aku dulu tak nak jadi macam ni. Tak tahu aku jadi macam ni. Ini semua
Betul lah. Pada saya lah. Dia punya aturan perjalanan itu. Dia tak tahu. Pada saya daripada bawah betul-betul. Bawah betul-betul. Itulah. Skeptikal masyarakat macam saya katakan tadi memang tak sangka sebenarnya ini kehidupan AR Bado sebenarnya daripada awal. Saya tak pernah angankan. Okey, tapi zaman abang orang di sekeliling memanggil Armaya. Tak, Badul. Oh, Badul. Dah start Badul dah. Sekolah aja Armaya. Oh. Di sekolah aja Armaya. Yang bela saya panggil Badul. Di sekolah aja nama saya Armaya. Kalau Pek Jawa tu banyak tahu Armaya, dia tak tahu Badul. Oh, orang yang sama tapi nama yang lain. Badul ni daripada kecil-kecil lagi. Siapa yang bagi? Bapak saya lah. Oh. Bapak saya ni dia ahli nama. Ahli nama. Kalau cerita yang setahu saya, Anita Sarawak dia yang bagi nama. Saloma dia yang bagi nama. Saloma tu dia bagi nama. Nur Akbar dia yang bagi nama. Tahu siapa Nur Akbar? Karim Latif. Okey. Nur Akbar. Bapak saya dia orang-orang belah sana, dia memang dia ahli nama lah. Dia bukan dia macam sekarang. Kalau sekarang Indonesia surat khabar dia ada short form lah kan. Indonesia kan dia main short form kebanyakan kan. Macam polis tu Polri lah. Dia benda, orang Indonesia memang dia pandai ni benda-benda ni. Orang-orang daripada sana dia cukup pandai. Dia orang tak tahulah keistimewaan dia orang itulah dia. Okey, betul. Jadi saya masuk dekat TV, masuk dekat TV. Hari Ipoh tu pergi saya dengan Jaafar kan. Waktu tu TV susah. Ada satu je ke? Satu je waktu tu. Kalau rumah kau dia datang tumpang, tumpang. kita tengok TV ni pasal TV susah. Tapi mahal pun dulu kan. Itu black and white. Jadi di situlah saya buat saya menang. Bila saya dah menang hari tu, pagi tu kita pergi bank lah kan, dapat cek kan. Oh, pagi tu dapat? Pergi bank. ATM bayaran tu kan dia sampaikan. Pergi bank. So Jaafar kata dia dah kena tipu. Masa bank ni dah bankrupt, dah tutup dia kata. Allah. Tapi kita pergi pukul 7 mana ada bank buka. punya bangang, punya bodoh ni kita ya. Ni kita kena tipu ni Dul. Kenapa? Ini bank dah bankrupt ni. Dia orang dah tipu kita. Bank pukul 7 mana ada bank buka. Kan tu cerita-cerita original ni lah. Lepas tu kita balik, kawan saya hantar tau naik kereta mini minor tumpang lah dia. So saya dekat depan, Jaafar kat belakang. Jadi dia boleh kereta jalan tu kan kepala keluar. Tengok orang. Nak tengok orang ni. Kenal tak kenal ni. Mana keluar TV kan. Dulu kan susah nak susah. Keluar bini lambai ni, Jaafar pun dengan award. Lalas tak ada orang tengok lah, tak ada orang ketawa pun. Orang tak kenal, memang tak kenal. Memang tak kenal. Pasal TV susah. Bila waktu saya popular betul-betul saya hit waktu saya buat program kat TV, Si Badul. Itu siri saya buat dalam 100 siri lebih. Itu yang orang yang tahu saya yang dekat series tu. Masa menang tu dia orang ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada TV tahu dah, tapi dia tak dia kata belum sebagai pengaruh lagi, belum. Belum ada pengaruh besar lagi. Yes, tapi bila saya buat program series Si Badul tu yang kuat. Itu betul-betul melonjak nama abang. Okey bang, nama AR Bado diangkat sebagai penerima anugerah karyawan sepanjang zaman. FFM 30 tahun 2019. Ya. Inilah dia. Okey. Jadi abang share sikit bang. Antara memori bila abang dianugerah dan dinobatkan. Okey, pada saya gini, pelakon kita tengok banyak. Ya, tapi untuk pengumuman wang ramai lah. Pada saya nak disebut pelakon tu mesti bersyarat lah. Betul lah kena. Dia nak katalah itu pelakon. Bila? Alah drama tahun lepas itu belum pelakon lagi. Belum lagi Belum. Apa syarat dia? Pada saya bukan syarat lah. Dia mesti ada benda-benda dia. Maksudnya pengiktiraf pertama sekali. Itu baru betul. Setidak-tidaknya pengiktirafan daripada pihak stesen ataupun dari pihak peminat. Contoh macam dia buat yang Berita Harian buat apa? Anugerah Bintang Popular. Yes, itu semua adalah pengiktirafan. Jadi kita kena tahu benda tu. Macam saya, alhamdulillah lah. Waktu saya buat kat TV, pasal apa dulu kita masuk bertanding bukan mudah dek. Yang duduk-duduk ni semua tak ada kacican punya kau, tak ada jalan. Macam tu Ya, dia strict. Itu pasal banyak, bukan saya nak cakap besar lah kan. Mana keluar pada hati semua baik-baik. Betul, kebanyakannya. You boleh tengok. Datuk Jamal. Mana keluar pada hati semua. Pasal apa quality judge tu. Judging, okey. Orang yang menilai itu. Bukan boleh beli punya.
Bukan boleh beli, dan orang menilai itu adalah orang yang khusus. Kalau penyanyi adalah dia musician, ataupun dia adalah writer, ataupun dia adalah vocalist, Komposer mungkin. komposer mungkin. Kalau pelawak sebenarnya mesti pelawak. Mesti pelawak juga. Yang selayaknya. Setidak-tidaknya penulis skrip. Kan? Yang komedi, yang berkaitan dengan komedi. Bukan pelakon. Tapi sekarang zaman nak nama kan. Betul. Yang Nak important rating. dia orang nama tu, yang ni dia tak kisah, dia nak nama. Tapi untuk nak carikan kualiti dia tu, kalau kau tak betul-betul lah, memang kau macam gitu aje lah. Tapi dulu saya kata, kalau orang kata dia ni juara, memang dia juara. Saya cakap terang. Macam kita contoh Mawi, dia juara, tapi juara dulu pernah keluar tapi jadi juara, itu juara bisnes. Kepandaian Betul. M. Nasir memikirkan, itu hak dia. Bukan semua orang dapat macam itu kan. Betul. Siapa yang boleh tahu selepas popularnya Siti Nurhaliza, ada orang boleh hit dia? Mawi lah. Memang Mawi lah. Time tu. Tapi dia cara pengundian, cara maknanya kan nak ikut nyanyi Siti jauh. Lagu-lagu Siti lagi banyak, Betul, lagi jauh lagi banyak. kan, nak ikut Mawi lah. Mawi Saleha tu je lah. Yang lain semua dia nyanyi lagu orang kan. Tapi kepandaian pula M. Nasir sebagai, dia macam Simon Cowell lah. Kan Simon Cowell kan kalau orang tengah nyanyi, American Got Talent tu, dia panggil berhenti kan, dia suruh tukar lagu. Dia jazz. Maknanya kepandaian dia itu M. Nasir dia. M. Nasir tengok dia, ini boleh pergi. Lagu dia, ini aku nak bagi. Jarang orang boleh macam tu. Yelah, jarang. Tapi apa-apa pun license, macam abang katakan, kalau kata seorang pelakon ada pengiktirafan. Pengiktirafan. Kualiti yang... Kalau nak sebut dia seorang pelakon lah, kadang-kadang penulis ni pun... Alah, sekarang ni bang, baru berlakon extra satu movie pun dah mengaku pelakon. Itu tak kisah dia mengaku, tapi pengiktirafan kita tu lah. Kita yang nak menulis, kita yang nak bercakap. Kan? Betul. Kita nak iktiraf kan. Kalau ada majlis, okey silakan ni pelakon kita. Mat. Baru satu filem main, drama 2. Okey. Kategori filem ni pelakon juga. Betul. Itu masalah juga. Itu jadi masalah. Jadi pada saya tak sombong lah. Saya tak dekat sombong sebenarnya. Pengiktirafan tu lah. Maknanya kau ni betul-betul lulus lah. Lulus lah. Cerita dia macam itu lah. Baru dapat lesen. Ada juga orang yang tak payah masuk tandingan mana-mana. Dia berlakon drama terus orang suka. Okey lah. Tapi kita kena faham siapa yang meluluskan itu. Dan yang paling menariknya, Abang A.R. Badur adalah satu-satunya pelakon dekat Malaysia, setahu saya lah, yang ada movie nama abang sendirilah. Ya, nama saya sendiri. Semua nama abang. Ada Tuan Badul, Panglima Badul, Pasal Si Badul. Guru Badul, Tuan Badul. Guru Badul. Pasal zaman itu zaman Badul lah. Zaman Badul, betul. Zaman Badul. Memang tak dinafikan. Itu pasal saya bilang lah, jangan bercebik dengan saya lah. Betul. Kan? Kau jangan cebik dengan aku. Aku tahu dan orang tahu. Pengiktirafan kategori sebagi, Singapura bagi kan. Jadi pada saya itulah tadi. Kalau kau betul-betul kau kena belakang background kena kuat betul lah. Kena betul-betul lah kau boom, pecah, rompuh, heavy, macam-macam tu lah. Semua dekat situ lah. Okey. Okey bang, lepas abang dah berjaya terlibat dengan Jaafar, Allahyarham, dengan satu program di RTM. Yes. Lepas tu abang dilamar untuk menjadi pelakon untuk sebuah filem yang diberi nama Panglima Badul. Si Badul. Oh, yang pertama? Si Badul. Si Badul bang. Si Badul. Oh, maafkan saya, bukan Si Panglima Badul ni pun ada sejarah dia juga. Waktu tu saya dah lepas 2 tahun tau. Maknanya 76, 77. 77, okey. Baru saya dapat offer, Keluarga Comat main dulu. Adik Sata buat Keluarga Comat dulu. Saya selepas 2 tahun. Okey, apa jadi selepas 2 tahun, waktu dengan Sabah Filem, saya bagi satu cerita. Cerita ni sebenarnya cerita arwah bapa saya. Cerita pentas. Nama dia Nasib Si Tompel. Nasib Si Tompel. Jadi tukarkan Si Badul saja. Jadi saya bagi cerita kepada asisten Haji Sata waktu tu, Haji Jaafar. Okey. Dia bagi sinopsis pada Jaafar bagi pada Haji Sata. Haji Sata yang mengolahkan. Yang mengolahkan tu. Okey. Yang mana heroin dia ini apa, daripada Singapura, apa nama? Penyanyi itu lupa saya. Penyanyi daripada Singapura dia. Dia punya heroin dia. Saya tengok nama penyanyi tu. Saya pernah lupa. Okey, lepas tu jalan. Kita syuting 9 bulan. 9 bulan? 9 bulan. Dulu dek syuting susah di... Untuk satu movie tu saja? Ya.
9 bulan syuting. Berhenti jalan. Tak. Memang ambil masa yang lama juga mungkin sebab Dulu kita syuting 2 bulan, 3 bulan, tak macam sekarang buat filem 15 hari. betul. Tapi stesen TV bangga dengan kebolehan orang tu, saya pelik. Kan, kadang-kadang buat telemovie 6 hari dek. Kan menjerit-jerit sampai 5 pagi syuting, 6 pagi, 7 pagi syuting. Dia seronok pula dah. Oh, terror kau. Memanglah terror, bajet selamat. Kamera pun senang, sedap lah. Ini 4 hari dah habis, boleh buat job lain kan. Tapi akhirnya begitulah. Ada satu scene tu, scene yang mustahak. Scene heavy, scene climax. Okey. Kau ambil duit ni. 500,000 ni, 500,000 ni pegang dalam blok. Kau pergi hapuskan dia. Oh, heavy tu. Tapi cakap kat belakang bangunan. Tak betul. Janji selesai nampak, dia. Okay, dia benda macam ni mesti dia nak kena fikirkan surrounding semua. tu juga lah. Kau ada 500,000, kau nak suruh bunuh orang. Nampaklah bergaya sikit. Belakang bangunan dia cakap. Pasal apa? Time ni pasal. Janji drama tu ada siri 500,000 ke RM50 je bang. Dia, tak, saya rasa tak balance lah suasana benda macam ni. Kita boleh tengok lah sekarang kalau kita tengok berarti kita tengok tempat ni, scene tadi dia syuting kat sini, scene yang ni dia syuting kat sini juga. Ini cerita dah lama 2-3 hari tapi dia syuting kat sini juga. Itulah jadi dia. Saya tak tahulah, saya pun patutnya pihak stesen kan memberi amaran lah benda-benda macam ni. Betul lah. Bagi saya macam abang penggambaran sampai 9 bulan untuk si Badul Saya dulu buat filem 2 bulan lebih. Saya dulu start saya buat telemovie pun saya buat pun 15 hari. Dia 6 hari 4 hari ni. Sekejap Hero berlakon 3 hari. Hero satu telemovie berlakon 3 hari. Ialah peranan dia je lah, betul lah kan. Tapi 3 hari je. Tak boleh masuk hari 4 tak boleh, aku ada lain ni. Ini masalah yang berlaku sekarang yang stesen pun tak mau ambil tahu. Yalah. Dia nak tahu aku nak nama orang ni. Aku suka orang ni, aku ambil orang ni. Jadi macam itulah. Paksa ikut jadual dia orang pula kan. Paksa. Kan, jadi benda ni sebetulnya pada saya lah stesen TV lagi arif, kan, lagi standard, lagi kelas, lagi maukan kualiti. Tapi benda-benda ni semua dia orang tak pandang. Betul. Kan? Kalau saya, berapa hari aku buat telemovie? 4 hari, lari aku. Tak nak. Dia boleh baca punya. Yalah, dia boleh baca faham macam mana dia klit. Orang yang daripada pagi syuting sampai besok pagi. Lepas tu pagi balik. Pagi balik lagi. Kau robot ke apa? Kualiti lah bang kan? Tak, memang takkan dapat lah kualiti. Betul. Kalau kata untuk filem si Badul tadi tu, 9 bulan. 9 bulan. So dalam pertengahan yang bajet tak ada apa semua ni, abang buat apa? Tak, kita macam tu lah. Kita ada show. Oh ada show, ya betul. Susun ni. Tapi waktu Melaka, Penang, Johor, Melaka, Penang, Kuala Lumpur. Memang abang sempat selitkan lah. Memang itulah kita punya mata pencarian. Tapi dulu show-show pun tak banyak, tak pernah sekarang. Dulu sekarang ni diorang 3 lagu 5,000. Dulu kita 4 orang pergi 200 dek. Beza. Saya, Yusni, Param, Jaafar. 200 dek. Tu KL kita main tu, malam DJ Dave, malam AR Badul, Stadium Negara, tahun berapa tak tahu. Kita 6 orang, 600 je. Ya. 600 sini dia naik pentas saja 3 lagu 5,000. Orang kahwin pun 5,000. Betul. Tak apalah. Iyalah. Kenapa kau pihak yang berkenaan masuk banyak, kenalah keluar banyak. Kena keluar banyak. Okey, saya faham lah tu. Maksudnya dari segi okeylah dulu kan. Asal dia tak balance sikit-sikit lah, kena memadai lah. Memadai lah. Okey, kita berbalik-balik pada filem bang. Si Badul diarahkan oleh Allahyarham Aziz Sattar. Dan Tuan Badul diarahkan oleh Jamil Sulong. Okey. Perbezaan abang bekerja di bawah kedua-dua pengarah ini, mungkin abang boleh sharekan dengan kami lah dari segi kerjanya. Okey, kita macam zaman saya tu, waktu saya dengan Aziz Sattar, saya lebih belajar mengarah. Dah sibuk nak jadi pengarah, dah sibuk. Walaupun filem pertama? Walaupun filem pertama, tapi kita dah dalam episod kita dah banyak kali. Saya start episod pun saya dah start mengarah orang. Nanti kau lagi jalan sini nanti kau kat sini Saya dah habis, producer tunggu je kamera. Cerita dia macam ni. Itu je kerja. Memang saya suka sangat. Lepas tu skrip saya suka sangat. Dia terbawa macam tu lah. Zaman Aziz Sattar start filem, start filem Si Badul, saya rasa baru saya tahulah itu berlakon filem dan saya nak tahu itu filem. Itulah dah mula start. Oh. Dah start macam ni. Kita dah tanam benda tu, Faik.
supaya Daripada kita awal. minat. Benda ni kita kena minat. Kalau tak minat, tak jadi. Ya, betul. Tak minat tak akan jadi. Tak akan punya jadilah, betul. Tak akan jadi, tak akan jadi. Dalam dunia filem, dunia seni ni kalau tak minat, tak akan jadi. Dan juga segala-gala apa pun saya rasa kalau sendiri tak minat, Tak akan jadi. dia belajar pergi doktor, balik dia nak jual burger. Dia punya pasal lah. Dia minat. Kan? Kadang-kadang Dan dia punya minat kan? kadang saya pelik dalam netizen-netizen ni kan. Dia ni dia cuma nak memanah-manahkan orang. Betul. Padahal itu semua dia minat, dia nak buat macam mana. Minat dan juga rezeki dia kat arah itu. Rezeki dia kat situ, kita kena faham tu kan. Banyak juga yang belajar-belajar. Kan? Kadang-kadang yang tak belajar jadi producer. Betul, banyak juga Yang jumpa. ada akademi tak jadi producer. Ada nak cerita. Besok Aslam, siapa dia? Kan? Kalau kita nak bayar kan, siapa dia? Bas konduktor juga. Tapi dah ada minat. Betul. Peluang ada. Lagi satu dalam benda ni, orang seni ni kena ada, bila ada peluang kena ambil lah. Peluang ni selalunya ada, tapi sekarang kita banyak tengok diorang memilih taruh harga. Main harga lah. Harga tak boleh tahan. Main satu filem mudah RM150,000. 250,000, RM150,000. Kalau filem boleh jual tak apa. Betul. Susah filem nak jual. Tapi dia tak, kadang dia pun tak berfikir jugalah pada saya dia ni. Aku offer ke kau nak RM150,000. Cuba buka buku balik. File filem buka. Ni dulu kau main ni hero ke? RM4,000 je collection. Ini kau main hero ke? RM20,000 juga collection. Dia tak pandang tau. Kalau saya malu saya nak minta. Yalah, maksudnya Kalau saya malu. kena cerminkan diri dulu. Memang kau popular, tapi nak narik orang pergi panggung, bayar duit, bawa anak, tak ada kereta naik Grab, tak ada kereta naik bus, attraction, penarikan kau tu, ada ke? Itu dia cerita dia. Popular dengan aura berbeza bang. Betul. Aura tengok free deh. Aura tengok free, apa susahnya. Macam sekarang dia orang buat dalam YouTube cerita tu macam Mak Etote dia berjaya. Tapi kita kena respect lah. Itu idea dia. Itu idea dia, betul. Pada saya respect dia. Pasal dia kata jangan pertikaikan apa pun. Kau yang pandai pun tak buat. Dia minat. Dia minat. Idea dia buat daripada mula, dia mencari apa dia punya netizen dia, guru sampai berjaya. Lepas tu ada yang komplain pada saya tak betul lah kan. Itu kepandaian dia berfikir. Allah bagi dia fikir macam ni. Allah bagi jalan dia kat arah itu. Kalau kau producer nak buat macam ni, kau malu pula. Takkan kau nak buat kan? Kau standard producer. Standard filem, walaupun filem kau jahanam, bankrupt pun kau tak sedar juga. Kau buat macam mana? Itu dia cerita dia. Kadang kau direct filem, kau tak tengok filem kau. Sebab pada saya, macam Etote tu dia satu usaha dia lah. Budak-budak usaha. Tapi kita tak boleh jadi contoh lah. Jangan kita jadikan contoh pula. Yalah, faham lah. Ini adalah lorong dia tau. Lorong kita bukan ke situ, lorong kita ke lain. Jadi kita kena buktikan lorong kita. Jangan kita pergi masuk lorong orang, kita kata kita okey. Banyak je orang ikut pun tak ada benda lah. Banyak tak ada ikut. Betul. Okey bang, dalam filem Tuan Badul. Tuan Badul. Okey, dalam filem Tuan Badul. Badul. Tadi cakap di Sata. Dan Tuan Badul ni, Jamil Sulong. saya banyak belajar disiplin. Disiplin maknanya kita dengan pengarah. Respect maksudnya macam itulah. Pelakon sebaya dengan kita disiplinkan diri kita kan. Maksudnya saya memang komedi kan, komedi tapi di masa mana kita nak lawyer buruk, di masa mana kita nak kalau kata ready Muset, kita masuk. Tak ada bilang kejap gatal lah, garuk lah sikit, tak ada. Kalau sekarang ni okey on set kan. Macam pengalaman banyak bang sekarang ni lah. Okey. Tapi bila dengan Jamil Sulong pasal dia kan jenis tim lain kan. Tim drama semua. Saya pun tak berapa rapat dengan dia. Itulah first time dengan dia kan. Jadi dia cuma cakap dengan saya, skrip ada, kalau nak apa bagi tahu. Maksud kita tak boleh hentam kromo kita cerita ke Johor, kita cerita yang Penangnya. Buat datang balik buat apa? Pada arahan Jamil Sulong saya belajar disiplin. Kita mengenal pengarah. Disiplin abang because bila dia membagi arahan tu kan, tidak ada bantahan, tidak ada, dan dia tahu. Dia bukan main order je. Dia tak ada kata kau buat ni lah, tak tahu macam mana jadi siap lah. Dia tak. Maksudnya dia tahu. Jadi, di situ saya belajar disiplin. Sebagai seorang pengarah, menghormati orang. Bersama dengan pelakon-pelakon. Macam mana kita nak mengajar. Dia tak pernah maki, kau ni macam celaka belaka. Tak ada Pergi mampus saya balik kampung, dia tak ada. Dia tak.
Maksudnya apa kalau kata contohlah ada kesilapan pun dia akan tegur. Dia betul kan. Kan dia tak ada main-main pun gora-gora tak ada gora-gora kata hehehe tak ada pun tak. Dia kalau ketawa dia sendiri mungkin dalam mati dia ke lantak dia lah kan. Itu kalau Jamil Sulong. Jamil Sulong. Kalau Aziz Satar? Aziz Satar dia bolehlah ketawa-ketawa. Boleh jugalah. Tapi arwah ni dia suka menangis. Dia jiwa sedih arwah ni. Menangis sebab apa? Dia jiwa sedih lah kalau contoh kita nak orang tu kan membuat satu benda tak dapat, jadi dia makan diri dia sendiri lah. Oh, sedih. Setahu saya, Aziz Satar dia itulah orang dia sebenarnya, orang tak tahu dia. Okey, baik. Kalau tadi bekerja dengan pengarah-pengarah, abang belajar dari segi disiplin, abang belajar dari segi pengarahan, macam mana nak lontarkan apa semua kan. Bila abang bersama dengan pelakon-pelakon ataupun pelawak-pelawak di zaman itu untuk filem Tuan Badul, kita ada Ibrahim Pendek. Yes. Itulah dia. Okey. Aisyam Sudin. Aisyam Sudin. Jadi cabaran untuk abang berlakon sebab abang pun seorang komedian. Ya. Bila berlakon bersama dengan komedian yang pada ketika itu nama mereka pun dah di satu level yang lain di kan. pasaran. Dia gini. Itu pasal saya bilang di sana saya belajar yang disiplin. Pasal apa? First time saya jumpa Ibrahim Pendek. Oh, itu pertama kali? Pertama. Tapi cuba kau buka buku belakang dia. Apa yang dia telah terlibat dalam apa-apa filem. Dengan siapa. Apa kejayaan dia. Sampai Hollywood dia berlakon tau. Sampai Hollywood tau Ibrahim Pendek. Dia tahu tak? Dia dengan Rock Hudson. Oh. Itu korang semua ketinggalan itu. Sampai Rock Hudson. Dia termasuk pelakon Asia dalam orang Hollywood punya buku tau. Lepas saya datang sini cari dia. Pasal nama dia dah ada dalam tu. Orang tak tahu. Serupa pengarah juga sekarang ni. Sebenarnya kita ni, Malaysia ni pun, yang mana pergi belajar-belajar pengarahan luar negeri ni, nama dia masuk dalam tu. Tu pasal kalau dia nak pergi Kuala Lumpur, dia cari orang ni. Oh. Dia tak payah nak interview pengarah, tak payah. Dia suruh cari orang ni. Okey, faham. Itu Hollywood punya style. Kita tak ada dekat sini siapa pengarah baik, siapa terbaik pun tak tahu. Kita tak ada buat. Yalah. Kita tak buat. Ranking pelakon pun kita tak buat. Jadi macam mana bila ranking pelakon tak buat, minta kau 250,000. Kau kira daripada mana tu? 250,000 kan? IG. Adakah dulu kau dah berlakon satu gambar dia boom ke macam mana? Faham. Kan? So, harga dia orang letak tu ikut nafsu sendirilah senang cerita. Yang paling sedih, simpanlah duit tu. Ini yang paling saya sedih kalau orang-orang yang macam ini. Kau simpanlah duit tu. Kau cari orang lain lah. Oh, dia cakap macam tu? Ada yang cakap begitu. Itulah kadang-kadang nasihat pada mereka ni semua. Sedarlah diri kita kan. Kita popular kerana adanya multimedia, adanya YouTube, adanya bukan kamu ni popular by filmnya gelanggang. Kamu kena sedar. Tu sebab baik ada drama tu. Kan, nasib baik ada drama station yang masih nak menggunakan nama kamu. Kamu bila minta je harga kamu yang saya tak tahu nak cakap lah kan. Terlapan saya. Kalau telemovie dia nak hero gedebak 10 hari, kata 10 hari berlakon tak lebih daripada 10 tu. 10 kau letak hero pun 4 hari daripada painting berlakon. Kan, kau nak 20,000 macam mana? Ini pengarah macam mana? Pengarah dapat 3,000 je. Pengarah 3,000 je dek. Kali movie. Paling tinggi 5. Pergi cek. Paling tinggi 5 Paling tinggi 5. Berlakon yang datang 3 hari dapat 7,000. Bayangkanlah. Itulah di sinilah kita dah short bermacam-macam short dalam kita industri ni. Tapi masing-masing suka. Tak ada siapa nak membela kan. Okey. Jadi kita nak balik dengan Allahyarham Ibrahim Pendek tadi. Ibrahim Pendek tadi. Okey. Kita seronok tadi sebab dia. Okey, bila saya berlakon jiwa kita menghormati orang. Apa yang dia dah buat, siapa orang ini. Kita pun pernah ketawa kerana dia. Kita pernah terhibur kerana dia. Takkan kita nak kecil-kecilkan dia. Betul. Maknanya trust kita dah ada. Saya tak bagi arahan kat dia. Jamil Sulong bagi arahan pasal saya tak nak melalui. Kita boleh cakap kan. Cuma kita pengarah dah bagi tahu. Kita follow apa yang dia bagi tahu. Okey, so tapi macam dia orang ni pun kacang dia. Bagi dia orang tu memang mudahlah, kacang lah. Kacang je. Tapi itu yang jadi. Kepribadian Ibrahim Pendek ketika sebelum start rolling shooting semua ni, dia dengan abang maksudnya biasa je. Biasa je lah. Dia kalau dia tak ada kesana kemari, dia bercakap gurau dia duduk je. Dia suka ketawa lah. Kalau Aisyam Sudin tu suka bercakap seorang. Dia suka cakap seorang. Kadang dia ketawa sendiri. Orang punya berbual dia tak pernah tanya. Apa tadi? Pasal apa? Tak pernah.
Oh. Setahu saya bercampur waktu syuting dengan dia orang ni, tak ada satu cerita nak dia panjang-panjang nak dikorek-korek. Oh, habis itu situ dah settle. Kau cerita. Kau tak cerita dengan aku pergi sibuk buat apa? Itu cerita dia. Kau tak cerita dengan aku, yang aku nak sibuk nak tanya buat apa? Kau cerita dengan pendek kan? Aku cerita lah pendek macam tu lah. Tapi arwah pendek suka bully Samsudin. Dia suka bully dia. Bully macam mana bang? Macam-macam lah dikutuknya. Macam-macam lah. Tapi Samsudin dia pun dia tahu kau pernah kurang macam gitulah. Dia pun rasa dia lagi tinggi daripada dia lagi tinggi daripada brand pendek kan. Macam tu je. Jadi macam saya kena letakkan diri saya menghormati lah. Tu saya cakap tadi, belajar disiplin tu. Bercampur dengan orang-orang macam ni. Betul. Orang ni dah terlalu jauh sangat pergi dia. Betul, sampai Hollywood semua kan. Jauh sangat. Tapi tetap merendahkan diri. Biasa, simple je. Dia simple, tapi dia cakap dia suka tolak orang. Oh, macam tu? Dia cakap kalau kau tak tahu, dia tolak. Dia suka dengar apa dia nak cakap. Tolak kau pun nak dengar. Arwah dia dengar. Dia okey lah, nak katakan tinggi diri pun tidak. Cakap besar tak ada, marah pun tak pernah. Kalau nak marah, arwah Mak Jun. Arwah Mak Jun cepat kecil hati. Arwah Mak Jun, guru badul kan. Dia pernah kecil hati dengan saya pasal kain. Sebab apa? Pasal kain lah, kain orang dah pakai kita bagi dia kan. Dia, kecil hati. Arwah Mak Jun dia jenis kecil hati ada marah. Itu yang saya campur dulu lah. Husain Abdul Hassan, arwahnya Husain Abdul Hassan, director ni, dia ni pada saya dia very humble man. Tapi dendam dia ada. Macam-macam kan. Dia humble. Katalah saya buat awak kan. Tak apa, dia okey. Tapi dia nak cari macam mana kau punya. Dan berlakon ke apa nanti kau siap kau. Tidak-tidaknya peranan kau kurang, shot kau kurang. Macam gitu. Ada jenis-jenis macam gini. Tapi dia senyum je. Macam tu je lah. Saya tengok very polite. Dia pemarah sebenarnya. Dia pemarah. Seronok. Arwah Husain dia pemarah sebenarnya. Pada saya lah, dalam kerja dia lah. Lain rumah saya tak tahulah. Dalam kerja dia marah. Kalau budak dia maki hamun semua. Yang jadi hitam-hitam tu, yang boy broke tu semua tu kan. Semua kena hamun tu, geng-geng dia tu. Yang jadi pengikut-pengikut dia tu, semua budak-budak dia. Memang dia salah. Memang dia orang segan dah, takut dah Husain. Takut tak dapat berlakon lagi. Itu yang sebenarnya kan. Sekarang ni lain pula bang. Okey, kita faham. Okey, untuk filem Penyamun Tarbus pula bang. Okey, Penyamun Tarbus saya dengan Adi Sata juga. Director Adi Sata, lepas tu bersama dengan Raja Ismail. Kan. Abang bawa otak Mata-Mata Gelap lah. Mata-Mata Gelap, yes. Dia sebenarnya tu pada saya lah filem itu dia orang dah hilang kepercayaan Badul ni boleh jual ke tidak. Pada zaman tu. Itu filem abang yang ke ini Penyamun Tarbus lah, 80-an. 80-an. Maksudnya waktu tu dah macam, hilang kepercayaan. Soalnya Badul ni dah tak boleh jadi leading lagi lah, tak boleh jual lagi lah. Okey. Kan? So, okey. Jadi pasal tu dia orang buat itu. Lagi satu, arwah Adi Sata ni dia minat kepada bahan-bahan Tan Sri Ramli. Pasal dia daripada sana kan. Dia nak menaikkan 80-an. Saya boleh dikatakan saya ni kan kononnya dah down lah. Untuk pasaran filem lah. Waktu Badul tu tak Badul. Waktu tu abang dah berapa tahun dalam filem? Dah tahun 76 kan? 76, 80, 4 tahun lebih. ke atas lah. 5 tahun, 10 tahun lebih. 76 pergi sampai ke 90 lah. Saya sendiri rasa yang saya punya tak boleh pergi lagi dah, tak boleh jadi leading, tak boleh dijual sangat tahun dah masuk tahun 80 lah. 80, 85 macam tu lah. 85 masuk 90 lah senang. 90 senang Pada saya dalam 10 tahun ke 15 tahun juga lah lebih kurang. Pasal apa? Sebenarnya setiap hero dia 10. Okey, dia ada rotation dia. Kan? Okey, habis masa. Ni nak naik balik ni. Daripada sini nak ke sini balik ni. Ini yang masalah dia. Yang ini okey. Ada lama-lama kan orang dah kurang sikit, dah kurang. Okey, setengah okey lagi. Daripada setengah ni kau nak naik ni. Semua macam itu. Kebanyakan ya bang. Kebanyakan. Kumpulan grup penyanyi 10 years. 10 years is your punya time. 10 tahun. Kalau kau boleh sampai sekarang macam Jamal kan, maknanya kau steady lah, itu je. Tapi macam tu je lah. Abang kata dalam 80-an lah lebih kurang. Dalam 80-an abang dah rasa macam zaman abang kita orang dah tak minat lagi lah. Dah tak apa minat lah. Sedangkan waktu tu dah 5-6 tahun abang dah berlakon kan.
Tapi tahun 82 abang dapat juga ahli Mangkunegara. Ya, betul. Macam mana, Abang? Ujung-ujung lah, 80-an lah. Ni sebenarnya, dia gini, Dek. Okey. Dulu mula-mula sekali kalau you tahu, Pelantar Majerin. Pelantar Majerin, kita tahu. Dia ada Ehsan Salim, Ibrahim Din, Jamal Khalil. Okey. Inilah orang yang rekod kuat sekali, paling kuat di radio. Pentas orang tak tahu. Dulu TV pun tak ada. Okey, grup ni. Habis grup ini, popular lah pula Jamal Isyadat dan Hamid Gurga. Betul. Okey. Itulah dia time dia. In between tu pun less yang meletup. Faham, yang betul-betul yang betul-betul hit lah. Okey. Lepas Jamal Isyadat dengan Hamid Gurga, baru datang A.R. Badur. Dengan Arjak Pah. Habis zaman A.R. Badur, sekarang siapa yang naik? Pimai Tang Tu. Betul zaman tu. Itu dia punya turn. Pimai Tang Tu. Kita ada juga lagi, tapi yang hit dia orang. Kan? Pimai Tang Tu, siapa yang beat dia? Senario. Nampak tak? Nampak. Senario pun begini dia, macam sekarang orang tengok sepatu. Betul. Macam ni juga. Bila sampai dia time dah habis, siapa makan dia? Senario? Lepas senario Mari Lawak lah. Mari Lawak. Ya, Mari Lawak. Itu di M. Reality program. Di M. Adik tunggu lagi 10 tahun barulah nak menggantikan Spah ni siapa? Yang nak menggantikan Spah ni another 10 years. Dia akan turun nanti, tapi tak tahu lah. Ada satu dah grup. Ada satu masa yang ditetapkan. Bila sampai tu, bila benda dah lama, dia akan macam mana pun. Hollywood macam gitu. Sama je. Sama itu pasal bila dia orang dah nak turun, dia orang buat sendiri. Dia orang berlakon sendiri, dia director sendiri, dia semua pasal dia nak support kan. Tapi dia orang periuk besar. Kita periuk kecil je. Dia orang periuk besar dek, tu jet siapa nak bayar. Kita periuk kecil okey. Michael Jackson kan bila jatuh terus. Padahal juta dia dapat dunia. Kita baru Malaysia je. Malaysia dia je. Dunia pun habis. Flop juga kan. Pasal dia punya time, pasal periuk dah terlalu besar. Okey bang, perjalanan abang untuk dapat anugerah ahli Mangkunegara. Okey, itu benda-benda tu sebenarnya kita daripada mengikuti kempen kerajaan. Kita buatlah di Johor. Kita buat di Johor, kita buat di Pahang. Kita mengikut wakil-wakil rakyat. Okey. Masa tu kan kita nama kita okey kan. Taklah jatuh mana. Ayalah, adalah. Badul orang tahu lah. Yalah. Dina Sudin dengan Badul jalan, Badul lah orang tahu. Tak orang tahu Dina Sudin kan. Itu cerita dia. Okey, maksud tu kita ikut kempen kerajaan, kita membantu, lepas tu kita buat PIBG punya. Kita dulu, bila orang panggil show, dah lah sikit. Kan, minyak kita semua kita. Lepas tu kadang-kadang yang offer tu kebanyakan dulu, PIBG nak cari duit. Bila PIBG, kita contribute je lah. Berapa nak bagilah. Dan dia ada makan, ada minyak, cukup. Ada tempat tinggal dah. Abang tak kisah langsung Tak, bukan saya dengan kawan saya. Dia dengar cakap saya, macam Jaafar, Sukarni, Yusni Jaafar, Param. Kira lah, 6 orang pergi dapat 600 je. Bagilah tengok, tolak minyak berapa? Dapatlah 400. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang dia orang dapat RM70. Tapi besar dia masa tu. RM70 besar lah, lebih kurang sekarang. Arwah Sifat Aini nyanyi, DJ Dave nyanyi baru 300. Satu lagu? Satu show. Satu show? Setengah jam, 40 minit. Sekarang ni. Lain macam sekarang bang Tak tahulah saya. Tak tahu dia ambil campur daripada mana, saya tak tahulah kan. Kadang-kadang orang kahwin pun, yalah kau popular. Orang kahwin kan. Sampai saya dengar 3 lagu 5,000. Macam-macam bang. Kita pun faham. Okey bang, kita berbalik-balik ke dalam arena perfilman. Okey, untuk filem Bertunang. Ya. Abang bawa 2 watak. 2 watak. Okey, 2 watak. Tapi ada satu scene bertemu dalam satu frame. Ya. Pada zaman itu, okey, kalau zaman sekarang ni kita fahamlah teknologi CGI, semua kita memang tak pelik lah. Zaman itu macam mana abang satu mengarah lagi pula tu. Mengarah lagi pula tu. 2 watak pula tu. Betul. Kalau nak tahu itulah A.R. Badul. Baik. Kan kita nak meninggi diri lah. Maksudnya kita membuat tanpa ideologi, tanpa benda yang boleh membantu kita. Semua pakai otak. Semua pakai akal. Betul. Kan, semua pakai otak, semua pakai akal. Saya buat tu, saya berfikir sendiri dan bertanya kepada cameraman. Aku nak buat macam ni, macam mana? Gini, macam mana? Gini. Dia bagi suggest ni. Jadi saya dapat satu jalan. Macam saya buat
Osman ada saya buat dekat 2 shot. 2 orang dalam satu shot Osman ada. Ini berlakon, bercakap apa semua. Tapi Jackie Chan buat lagi terror. Dia boleh pegang terus. Dia pegang terus. Kita tak pegang, kita cuma cakap kau cakap gini lah kan. Dan dalam 2 satu frame. Tapi Jackie Chan dia boleh pegang terus. Dia pakai cermin lagi. Tu kemudian dia ada pakai cermin. Kita tak sampai lah ke situ kan. Maknanya itulah dia minatnya kita. Kita kena usaha, kita berfikirlah. Kalau zaman dulu Mat Sentul. Kita tunjuklah sesuatu yang effort lah. Macam you punya sangka macam mana kau buat. Itu yang kita nak tu. Yelah betul. Buat macam mana tak kira. Macam mana kau buat? Itu macam mana kau buat aku tak nak tahu kan. Macam mana kita boleh fikir sampai ke situ. Itu maknanya minatnya kita. Kita kena belajar, kena ambil tahu. Kalau nak buat filem kita kena tahu filem. Kadang-kadang orang tak tahu buat filem bercakap pasal filem itu masalah dia. Tunang tu. Okey, itu maksudnya dari segi idea abang sendiri, effort abang macam sendiri. Okey, jadi gandingan pelakon pula waktu tu abang dengan Maria Arsyad. Ya. Okey, jadi chemistry macam mana abang waktu ketika itu? Zaman saya dulu bukan saya nak cakap lah, semua nama naik atas nama saya. Betul. Dan pemilihan selalunya bukan saya pilih. Producer macam Liza ni, M. Burhan yang pilih. Dulu dia kurus, dia hitam, rambut dia macam ni. Tahu rambut rinting kan. Tanyalah dia. Dia kurus, dia kecil. M. Burhan yang dia ada nampak. Macam inilah. Macam Maria Arsyad pun sama jugalah. Penerbit yang pilih. Macam Liza ni sebenarnya, dulu kita jumpa mula kan tak ada benda dengan hitam dia dengan kan. Memang tak ada style langsung pun. Tak katalah body style, tak ada. Nak kata Maria Arsyad tu seksi juga. Liza tu tak ada. Tapi Daddy M. Burhan lah waktu itu dia producer kan. Yang cerita ni tu. First sebenarnya tangan saya sebenarnya ke Pagar-Pagar Cinta. Pagar-Pagar Cinta, betul. Itulah first filem saya direct. Betul. Pagar-Pagar Cinta. First filem saya direct. Saya tengok dia. Ni soalan seterusnya, Pagar-Pagar Cinta ni. Jadi bila saya kedatangan Liza Abdullah, ialah pada saya, bukan nak kata saya baik lah, saya tidak pernah mengkecilkan orang. Lain kalau aku dah buat tak boleh, lain cerita lah. Yalah, faham lah kan. Dah boleh balik lah. Bang ni boleh jadi hero. Oh ya ke? Kita terima accept dulu. Boleh buat ke tak boleh buat? Ada expression, tonation, movement. Ini kena tahu semua. Movement, action, tonation. Semua kena tahu. Director kena tahu tu semua. Acting. Yalah, maksudnya nak jadi pengarah kena tahu semua benda. Lagi baik kalau tahu, lagi baik kalau tahu. Kita tak marah daripada editor jadi kamera, jadi apa, jadi director. Jadi director tak marah. Daripada cameraman jadi director, tapi basic tetap tak sama lah, tak sama lah. Cuma kena belajar lah. Macam mana pun hasil dia tak sama dengan tukang masak dengan tukang orang buat air. Lain. Itu cerita dia. Dia tidak akan jadi. Dia tidak akan sama lah. Mesti orang tu ada lebih dia. Macam mana pun dia mesti ada lebih dia. Okay, tadi kalau kata filem Pagar-Pagar Cinta, first filem abang mengarah. Macam mana abang boleh mengarah pula? Okey, itu pun panjang cerita dia tu. Ada waktu itu saya dah memang suka kan. Tak tahu lah M. Burhan ni kan dia ada satu pandangan yang jauh lah. Mungkin. Okey, cerita si Badul balik Kustan balik tadi. Si Badul tu sebenarnya. 9 bulan berlakon. Berlakon. Lepas tu after 1 tahun gambar tu tak keluar. Di program. Dia tengok gambar tu, dia nak buang gambar tu. Ini sejarah M. Burhan. Dia nak buang gambar hampas. Kalau sekarang kalau Zaf cakap tu gambar sampah. Sampah. Kalau Zaf, blok Zaf tu kan. Aku suka budak Zam ni. Sebenarnya sikit pasal Zam boleh? Boleh. Sebenarnya Zam, kau ni bagus Zam, cuma kau kasar je. Saya cakap dengan kawan saya, dengan Zam ni kita kena buat kawan kerana dia memberi kita banyak maklumat. Kalau orang yang ada otak lah berfikir. Zam itu je, takat tu je. Lain tak nak. Zam blok. Baik. Kan? Zam blok. Pada Zam blok direct. Sebenarnya dia okey, dia bagus tapi dia cuma kasar bahasa dia saja. Sebenarnya pandangan dia tinggi, jauh. Okey. Habis pasal Zam. Cerita pasal ni pula. Okey, yang tadi tu masa abang mengarah tu, kan abang kata panjang cerita kan. Abang di offer jadi pengarah pula ni. Dia offer dia pengarah. Itulah dia M. Burhan ni kata dia tahu. Yalah kadang-kadang kemampuan masing-masing ni kan. Macam you jadi bos pun dah.
Tengok dia macam ni, macam mana ni. Siapa nama dia? Ni siapa? Katalah. Putri Sarah. Putri. Sekarang kau jadi PA, kau jadi cari apa ni, advertisement ke apa contoh lah kan. Ni company tak jalan ni sana. Tak boleh. Sekarang ni nak jual kau macam mana, boleh tak? Macam itulah contoh dia. Macam itulah. Macam itulah ceritanya. Maknanya dia tahu macam mana nak memproseskan benda tu. So bila abang di offer macam tu, abang terima terus? Maksudnya tak macam Memang terima lah dia. Itu impian kita. Dulu jadi director dia, besar dia. Bukan gaji. Nama besar dia. Pengarah filem tu. Bukan pengarah lomba basikal lomba ni. Ya dek. Yalah, nama sebenarnya, title tu kan. Orang besar sebenarnya besar. Tapi sekarang dah banyak orang dah jadi pengarah. Dah tak besar lah jadi. Betul. Dah tak besar lah pun. Itu cerita dia. Okey bang, kita terus ke banyak filem abang dalam koleksi kami di Sia. Okey, kita cuba untuk habiskan setiap filem-filem yang ada. Kita nak pergi ke filem Si Jantung Hati. Okey. Sebab ini boleh dikatakan kesinambungan daripada filem Allahyarham Tan Sri Ramli. Yes, betul. Doremi. Ya. Komen sikit bang. Si Jantung Hati ni pada saya filem tak siap bang. Filem tak siap? Filem tak siap. Kenapa bang? Dari segi skrip dia, dari segi preparation dia, dari segi matlamat utama, jalan cerita dia semua tak siap. Tak sampai. Pada saya tak sampai. Jangan arti pada saya bukan filem. Pada saya bukan filem. Pada abang memang bukan filem. cadangan kita tu hendakkan basic-basic. Kononnya si Ibrahim Din ni punya apa? Keturunan dia. Tapi pada saya skrip tu tak sampai. Tak sampai. Pada saya itu bukan. Lepas tu kita ada masalah apa sikit lagi tu. Lepas tu kita berhenti syuting pula lagi. Tapi tetap diteruskan lah sampai habis. Tapi tempang lah. Pada saya Si Jantung Hati bukan filem lah. Itu satu kegagalan pada saya. Kegagalan. Saya berani sendiri kata itu ada satu kegagalan. Masa itu sahabat filem pun dia ada dengan dia punya masalah. So bila company bermasalah, dia akan ke arah keuangan. Bila keuangan lembik, dia akan turun kepada semua. Ya, betul. Apa-apa pun berbalik-balik pada bajet. Kalau kita nak bayangkan dulu kekuatan Sabah Filem masa dia buat Hapuslah Air Matamu. Betul. Rory Syarifah Ain ni. Dahsyat. Itu kira besar kan. Betul. Bandingkan dengan jauh lah. Dia buat Mak Saleh, pusat semua. Pada saya tak menjadilah benda-benda tu. Tak jadi. Pasal apa? Kepakarannya tak ada di surrounding. Maksudnya walaupun abang anggap filem itu tak siap lah, masa yang abang kata ataupun abang rasa filem tu tak siap setelah dikeluarkan, ditayangkan, macam mana bang? Perasaan tu? Setelah dia berhenti. Dia berhenti syuting. Dia berhenti syuting. Apa sebab saya tak tahu lah, dia berhentikan syuting. Lepas tu dia sambung tu ikut jalan mudah. Dia nak habis, jadi dia habis saja. Okey. Jadi dia habis saja. Untuk habiskan sajalah. Untuk habiskan saja, untuk boleh jual kat independen. Habis cerita. Okey. Sebuah lagi filem yang mana kebanyakan ni, ini filem yang telah memenangi anugerah filem komedi terbaik FFM 6 pada tahun 1986. Ya. Biasanya bang, kita tengok hantu waktu malam bang. Ya. Ini kali pertama saya tengok hantu siang bang. Siang. Okey, tercetusnya idea untuk menerbit dan juga mengeluarkan filem ini. Maksudnya idea di sebalik cerita hantu siang. Okey, hantu siang ni salah satu daripada filem kesukaan saya sendirilah. Pasal apa, cerita hantu siang sebenarnya banyak ke bahan-bahan apa yang berlaku pada saya sendirilah. Tapi banyak juga kita tak tunjuk in detail segala kerugian, segala kemusnahan, segala keburukan kan. Tidak macam itu. Actually sebenarnya ini ada penerbit dia dah meninggal dah hantu siang ni. Cik Anu tu dah meninggal dah, dan scriptwriter dia pun dah meninggal lah, Osman Abadi. Dia seorang wartawan lah, wartawan utusan Melayu. Okey. Dia buat ini skrip. Orang ni senang je, simple. Ni, aku ada skrip ni. Nah, kau tengok macam mana nak buat. Blok. Macam tu je. Dia bagi tahu lah. Cerita dah ada, bagi tahu lah. So macam mana saya nak menggaramkan, macam mana saya nak anukan, nak gitukan. Inilah. Itu salah satu cerita favourite saya lah. Hantu siang ni memang saya rasa saya puas berlaku. Saya puas mengarah. Modal tak banyak tu. Ya ke? Berapa bang modal? Saya rasa itu dalam 200,000. 200,000. Pulangan? Pulangan dapat juga lah untung. Hantu siang kuat. Ada dalam menu ada. Apa tu dalam anu tu kita ada boleh tengok. Dalam YouTube saya ada tengok. Collection filem ni. Saya ada 2-3 filem yang termasuk dalam
kutipan dulu lah, 700,000, 600,000 dulu lah. Sekarang dah million lah. Betul. Ada. Kalau kita convert Itu kan. kita puas, lepas tu pemikinannya semua in control. Lakonan, pelakon semua kita dalam tangan kita. Kita buat tu Imam Fatimah Imam Fatimah betul. jadi Pakai baju sekolah ke? dia continuity dia dulu tu masa tu. Dia jadi kontiga. Budak konti lah. Budak konti lah. Itulah Imam Fatimah. Itulah. Jadi saya dalam tu semua saya rasa saya puas lah. Dengan acting Norino, Rosna Johari, Rosna Johari kan? Rosna Johari, Rosna Makno. Masa tu kita rasa dikelilingi oleh star-star zaman tu lah. Memang dia orang pun berlakon. Yalah waktu tu kan. Tapi untuk filem itu memang kalau kita tengok dari segi pemakaian itulah dia. Yalah. Itulah yang digambarkan kan. Maksud memang tak titik beratkan dari segi wardrobe ke macam mana bang? Dia sebenarnya kita memang dari segi pakaian, dari pagi ini semuanya sebenarnya kita memang kurang dititik beratkan. Kurang. Film Melayu banyak kurang. Kalau yang nak wardrobe pun sponsor. Lepas tu sekarang ni standard yang wardrobe dari baju pun tak kena. Yalah. Kan kadang-kadang tak tahulah. Saya tak faham. Waktu kita lah. Jadi kita kadang-kadang kalau sekarang kan moden macam ni. Kalau purba macam ni. Kadang-kadang orang pun dia pun main larau aja. Belasah je. Pakai ni. Jadi benda ni memang kadang-kadang kalau kita tengok dalam Hantu Siang tu dia memang cerita biasa je kan. Cerita biasa dia tak memerlukan apa-apa sangat. Cuma semula jadilah. Yalah maksudnya semula jadi diri sendirilah. Diri sendirilah. Kebanyakan gitulah kadang-kadang ada juga daripada lokasi lain datang syuting pakai baju tu juga. Sampai 2-3 scene ada juga. Ada juga tapi yalah tak payah tukar. Ada juga. Ada juga senang abang Ada. Itulah dia benda-benda. Kita memang saya tak kata semualah. Certain production yang kadang-kadang bajet. Lepas tu yang wardrobe pula dia minta harga yang tak kena. Faham. Jadi macam itulah. Itu benda tu memang tak boleh lari lah. Lepas tu akhir-akhirnya dia balikkan pergi stesen bayar banyak tu. Itu cerita dia. Itu cerita Tapi pada saya sebenarnya 2-3 part ni yang berlasah duit sekuat-kuatnya sampai orang belakang dapat sikit. Ada juga. Tak artis lah. Okey. Kau nak buat artis, pihak stesen kata nak artis ni. Artis nak RM1, kau kena bayar RM1. Modal kau RM2, RM1 dah bagi dia. Janji dapat buat. Kau ambil lah 10%, 2%, 3%, macam tu. Faham, kan, bayaran lebih ke pihak stesen pun kita banyak dengar di luar lah. Saya berani cakapnya. Dia orang kata stesen sendiri nakkan artis ni. Kalau boleh bagi pihak stesen kan jawab. Adakah itu matlamat kamu semua betul kan? Kamu diam je jawab. Kalau itu tak payah jawab. Kalau itu matlamat kamu tak. Pasal senang nak jual komersial, senang nak ada artis, okey jangan jawab. Tapi kalau itu fitnah, kamu jawab. Betul. Maksudnya politik pula kita. Ya. Tak, pada saya macam itu. Kalau tidak, produser boleh gunakan. Nabit yang nak, TV3 yang nak, Astro yang nak, ini yang nak. Kalau dia orang nak betul, okey diam, jangan jawab. Kalau itu bukan kerja dia orang, dia orang bukan cara macam tu, jawab. Kalau kata orang buat cerita lah kan, okey buat press conference. Okey bang, satu lagi filem banyak sebenarnya filem abang ni. Jejaka Perasan. Jejaka Perasan. Abang bersama dengan Liza Abdullah, lepas tu bergandingan dengan Salih Yaakob buat pertama kali kan. Salih Yaakob mula first mengebeng-gebeng duduk tepi, saya terus angkat dia jadi second hero. Macam mana bang? Dia kan tentera dulu, apa nama dia? OTD. Macam Wataniah kan? Askar betul. Tapi dia bagian muzik, bagian hiburan. Hiburan. Okey, tentera darat dia panggil. Okey, dia ni datang dengan arwah Latif Ibrahim. Latif lah kata dia bagus dulu. Ambil dia dulu. Pemikirin. Kita tak pernah tengok dia. Kan dia dalam RTM dia ada nyanyi dalam program tu panjang. Memang dia ada, tapi dia tak melawak, dia nyanyi aja. Nyanyi je, betul. Okeylah. Tengok sikit lebih kurang, tengok cara mana. Dia lah. Start dia dengan saya. Maksudnya abang jumpa dengan abang Salih Yaakob tu berapa lama sebelum nak keluarkan filem ni? Seminggu ada lah. Seminggu sebelum? Seminggu. Lepas tu terus di offer jadi second hero? Latif lah yang anu. Latif yang recommend kuat, Latif Ibrahim. Okey, bila abang setuju masukkan terus dalam scene jalan, apa perasaan abang ketika tu? Pada saya
kemampuan dia saya rasa saya dapat lah. Saya puas lah. Saya tak ada rasa nak menyesal betul lah kau ambil. Tak ada maksudnya dia ada dia punya, dia punya cara. dia sendiri, dia sendiri. Salih aku. Semua tangan saya. Banyak sebenarnya di bawah abang punya nama Mr. Oz. Pasal itu zaman saya. Zaman saya. Jadi saya je lah. Zaman korang je lah itu. Zaman sekarang ni banyak daripada reality program bang. Tapi zaman diorang pun dia tak dapat first priority. Macam saya dapat first priority terus. Yalah. Dari segi production, daripada segi company, saya dulu. Dari segi apa cerita, saya dulu. Filem saya dulu kan. Jadi saya yang untuk yang kebelakang-belakangan ni lah. Itu cerita dia. Okey, jadi yang ni macam abang katakan tadi lah, ramai juga seniman ataupun artis-artis yang abang dah bawa naik. Salah satunya Salih Yaakob, Riza Abdullah dan juga Allahyarham Mr. Oz. Okey, jadi saya nak tahu macam mana, kalau macam tadi abang boleh cerita recommend daripada rakan abang sendiri, recommend daripada penerbit Sabah Filem. Mr. Oz macam mana dulu bang? Oz sebenarnya dia daripada Santan Belada. Santan Belada ni apa bang? Program pertandingan. Dan ada satu grup program, daripada satu grup program, lepas tu dia buat program. Okey. Mula-mula pertandingan, apa nama pertandingan tu. Kemudian dia menjadikan satu grup Santan Belada. Santan Belada ni dia berseries. Program berseries macam Sepatu je. Program tu jangan. Dalam program tu banyak yang ada nama. Dia tak macam Pimai-Pimai, Muda. Mak Busu. Yang Jelintas. Santia, sama tak Santia. Ni ada nama lah. Oh, ya ada nama, okey. Sama last kali Zami. Bukan, Zami pun tak kuat. Dia bukan lagi membantu dalam tu. Dia membantu tu ada 4 orang. Mak Over? Mak Over pun tak. Tak juga? Okey. Satya, Muda, Mak Busuk ni, Sabrinus. Ni ada. Kalau kita tengok, inilah orang yang menggerakkan. Yang lain tu supporter aja. Yang menggerakkan fungsi itu, yang berfungsi, ini 4 orang lah. 4 orang yang dilagakan menjadi dalam program. Jadi macam Oz di Santan Belada, dia ada lagi 2 orang. Apa ke nama budak tu lah. Tapi dalam kelibat-kelibat tu dia ada nampak nombor 2. Nombor 1 ada seorang lagi tu. Siapa ke nama dia lupa dah. Bukan Ali Mamat, bawah lagi. Lagi seorang Melayu. Orang Melayu kita. Rambut keriting tu. Apa ke nama dia tu? Lupa dah. Khairul Azhar. Tak tahu dah saya nama, mungkin tak lupa lah, tengok gambar dia tahu. Santan Belada kan. Okey. Dia panggil apa Khairul ke apa? Khairul je kot. Dia panggil Khairul kan. Okey. So Oz ni dia tengah-tengah. Dia supporter. Tapi Mr. Oz ni sebenarnya dia bukan pelawak yang di atas tau. Dia adalah pengikut. Dia supporter. Feeder. Dia sebenarnya ni pelawak ni kita kena tahu. Benda yang 1 2 3 ni siapa bos. Ada 3 orang siapa bos. Ada 2 orang siapa bos. Kena tahu. Siapa nak bawa, siapa nak bagi. Siapa nak bagi, siapa nak minta, siapa nak bayar balik. Itu kena bagi, tak bagi berterabur. Walaupun bagus macam mana pun. Contoh, kita tengok Tauke, Zizan, ingat tak satu grup? Ingat. Tauke, kan? Zizan. Semua bagus-bagus. Dengan Allahyarham Faiz. Tapi, nampak? Sebab semua nak killer. Semua dah killer. Jadi dia tak boleh. Itulah lawak ni kena macam itulah. Contoh kita dah ada, bukannya tak ada. Kita ada contoh. Macam mana pun satu mesti P. Ramlee, 2 Ehsan Sudin, 3 Haji Sattar, 4 Menang Pendek. Dah show namanya. Basic kita tu lah dia. Tak boleh, tak adalah. Orang putih pun sama kat macam gitu. Kan? Tapi pandai tak kita membahagikan tu? Macam Tan Sri Ramlee, dia membahagikan, dia memilih pandai. Saadiah tak ada all the way menjadi heroin. Kan? Walaupun si siapa Ehsan Sudin pendek bagus, tapi tak Haji Bakir kenapa tak bagi Haji Sudin? Haji Bakir kenapa tak bagi kat Ehsan Sudin? Faham? Betul? Itu cerita dia. Dia pandai itu. Pandai mengolahkan karakter, watak untuk hidupkan. Masing-masing. Dia punya view dia kan. Itu yang kita susah tak ada pada dia tu. Jadi Mr. Oz memang abang nampak daripada situlah Santan Belada. Tidak, Mr. Oz sebenarnya syarikat yang kenalkan saya. Syarikat kenalkan saya. Waktu tu dia konon nak mengganti saya lah, zaman saya. Kononnya lepas Badul popular, inilah. Tapi dia macam tu aja. Oz dia macam tu aja, tak adalah orang nak macam zaman kita orang beli tiket berebut-rebut sampai tikam bunuh-bunuh mati, aku semua kena tembak. So saya orang beli tiket saya dulu si Badul. Ada? Filem si Badul. Paper ada, semua ada.
Memang ada sejarah ni tu. Itu dah panggung Colosseum tu. Oh, berebut beli tiket sampai ada kematian Ya. India bergaduh di Bali, filem Badul tak keluar lagi. Yo. Pokok pisang dah pasang semua gambar. Betul, itu semua sejarah. Bukan nak cakap lah, bukan kata kita cakap besar lah kan. Tapi itu adalah fakta dia. Sejarah dia. Nama band. Si Badul ni nama band dulu. Itulah dia. Dia ada fenomena dia tersendiri bang. Tapi kita macam ni je kan. Ada juga yang satu pelawak kata, ini kita punya zaman, you punya zaman sudah habis. Adalah pelawak India seorang tu. Dia cakap macam tu. Oh iya kah? Okey. Dia pun tak sampai mana. Kau pun tak dapat nombor 1 pun. Kau nombor 4 ngikut sampai ke sudah. Nak cerita apa kan? Tapi tak apalah. Lepas tu bila dah dikenalkan dengan Mr. Oz? Bila dah kenalkan, saya ingat dia kalau tak silap filem saya dengan Mr. Oz Mr. Oz lah pelakon dengan dia. Kan? Mr. Oz lah filem saya. Rasa dengan dia lah. Mr. Oz lah? Tengok saya, Mr. Oz lah. Takkan aku kata, kelas 1 budak ni. Mr. Badul lah. Sama je. Betul? Kita buat Mr. Badul, serupa kan? Serupa kan? Saya director. Sekatilah dapat apa-apa kan? Saya nak buat Mr. apa pun tak. Tapi, yelah, bukanlah saya ni baik. Cuma kita rasa, kalau bukan zaman kita, kita janganlah menentang arus. Kan? Kita menentang arus ni payah. Pada saya, okey mungkin kan dia okey, dia pun dah biasa berlakon TV kan, boleh menyanyi, ada juga peminat dia, bagilah dia macam tu je. Saya boleh buat Mr. Badul apa susah nak buat Mr. Badul? Betul. Cerita yang sama. Producer cakap tunggu saya je, tapi abang buat untuk Mr. Oz. Pada saya itulah, mudah-mudahan Allah bagi panjang umur macam ni je cukup lah. Betul lah. Pasal kita tak ada sifat tamak, kita tak ada sifat dengki kan? Kita yang ada tajuk filem nama Badul, Mr. Oz. Oz pun satu je. Satu tu lah. Satu tu je. Tapi abang memang legend lah. Itulah dia. Kita tak pernah dengar lagi lah ada nama filem-filem pelakon-pelakon lain. Piramdi mana? Mr. Zul Arifin tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Tak, kehangatan kau tu tak sampai. Tak ada. Kau berlakon betul, tapi kehangatan kau tu tak sampai. Kalau sekarang kita siapa nak hangat? Tentulah Samsul sekarang orang kata yang hangat. Tapi zaman abang hangat sampai nak beli tiket, sampai ada kes. Tembak-tembak dek. Betul dek. Bertembak-tembak bang. Ya, tembak mati. Apa lagi abang tahu lah waktu tu? Seronok ni. Ni yang bergaduh India. Gambar main 3 bulan. Sekarang nak di Bali, India punya gambar sudah mari, MJR punya. Ini wayang tak ada habis-habis lagi pun bergaduh kat tu. Sejarah tu. Itulah Colosseum tu. Lepas tu pindah pula pergi main program Piramdi kat belakang. Program buruk Piramdi. Tengok dia orang bagi Piramdi pun filem panggung macam tu, nampak? Itulah dia kita. Dia dah mati pun. Yalah, tak hargai lah sebenarnya. Okay. Kalau tidak program Piramdi sampai dia buat elok sampai ke sudah, dia boleh. Jangan nak buat bila-bila je. Nak buat dengan tak nak buat je. Betul. Atas kemauan bang. Atas kemauan je. Untuk Keluarga 99 digarapkan daripada filem Allahyarham Tan Sri Piramdi juga ke? Maksudnya idea itu? Tak. Oh tak? Tak ada. Langsung tak ada? Itu tak ada. Sebab dari segi title lah mungkin. Saja. Title je lah. Tapi scene-scene di dalam dan tak juga tu langsung tak sama lah. Tapi ada scene yang difilmkan di Thailand kalau tak silap. Yes. Okey. Jadi kita berbicara berkenaan filem tadi, ada masalah kewangan dan juga sebagainya kan. Ya. Untuk filem ini macam mana bang? Okey, Keluarga 99 ni sebenarnya tu competition antara Oz dengan Salih Yaakob. Tapi saya tolak Salih Yaakob. Oh, yalah, Salih Yaakob Eding bukan Oz. Macam Mr. Oz. Ya. Salih Yaakob. Betul. 99 saya tolak Salih Yaakob ke depan. Dia jadi bos kan. Backup dia adalah Mr. Oz. Saya semua sibuk je waktu lah dengan Amran, seorang adik saya kan. Jadi cerita ni sebenarnya memang kita dulu-dulu punya producer. Mana kita buat satu filem boleh jual Indonesia, boleh jual Thailand. Ni cerita dia. Berangan dulu producer Malaysia ni. Lepas tu producer semua kecil-kecil deh. 80,000, 70,000 buat filem, bukan macam sekarang. Kan juta bang. Pasal apa? Dia ada independent. Independent yang akan boleh bawa main kat sana. Itu cita-citanya. Itulah kita buatnya Keluarga 99 ni punya azab dan sangsara dia. Yalah, macam saya pun saya fahamlah producer dia ni baik.
nafsu dia besar tapi keuangan dia kurang kan. Itulah saya dapat OS. Saya tak tahu berapa dia deal dengan OS, berapa dia deal dengan Saleh Yaakob, berapa dia deal dengan siapa perempuan tu? Puteri Sabiah. Betul Sabiah, betul. Dia tak tahu. So, okeylah. Syuting Bangkok. Antara Tapi bangsa, scene tu seronok bang. Tengok. antara bangsa, bos. Betul, antara bangsa. Tak aman tu, bos. Kita pergi, bukan naik kapal terbang, bos. Itu? Naik bas dari KL. Cantik, bos. Cantik, bos. Naik bas, bos. 26 jam, bos. Dari KL sampai Alor-Star pergi ke Bangkok. Bangkok tu. Satu bas, apa, satu tim? Satu tim. Orang pergi naik ke terbang, kita pergi naik bas. Betul kat kos lah. Lagi laju lah. Dan nak jadikan cerita tu, CEO sampai pengsan dalam bas tu lah. Oh. Kita daripada KL lah sampai ke Bukit Kayu Hitam. Bukit Hitam tukar bas Thailand lah. Bas Thailand ni, 1 jam sekali dia berhenti tau. Sebab? Dia ketuk tayar. Kita ada makan bubur free. Memang stok tu ada makan bubur dia. Ingat dekat 8 jam juga lah. Dari Bukit Hitam pergi ke Bangkok. Tak kisahlah. Semua dalam bas. Masuk pengarah dia, pelakon utama dia, heroine dia, producer dia semua masuk. Dalam bas tu macam kapal terbang lah, pasal dia ada serve coffee, ada berhenti minum, makan bubur lagi, tom yum. Sampai Bangkok pagi. Zap kita sampai. Wah, 4 truk askar sampai. Oh. Masa dah sampai tu lah. Sampai. So PM kita yang kat sana tu datang. Oh morning. Ya Allah, Thailand cakap putih lebih kurang lah. Kita pun faham, dia pun faham. Ini Good Morning Vietnamnya punya kru. Good Morning Vietnamnya filem The Crew. Oh. Dia kat depan, kita kat belakang. Oh. Sama-sama nak pergi syuting. Sama-sama nak pergi Tapi syuting. dia orang dah ada sana lah. Tapi nak keluar syuting lah. So dia punya PM Thailand ni tanya, where's your transport? Your equipment. Turun equipment, 1 kamera. Oh, pula satu kamera. Satu tong lens kamera tu. Kan? Dengan boom mic itu je kita punya. Dia pun, wah, like this lah. Ya. Oh, okay. Panggil tutut, naik tutut je. Orang pakai 3 lori tau equipment. Oh, sure. Kita naik tutut je bos kamera. Asia bang. Asia. Di Bangkok tu, kita naik van. Cameraman, lighting man, sound man, pengarah, penolong pengarah, make up, semua satu van. Uish. Belanja bajet tu. Tapi sepuas kita syuting mana-mana pun. PM sana uruskan lah. Tempat bergaduh boxing kita pergi, kita tempat garden dia Thailand tu ke Bangkok kita pergi, Chao Phraya kita pergi, semua kita pergi. Dia yang susah sana hospital itu. Syuting. Dia tak kasi pakai lampu. Light, day track. Oh, okey. Yang lain semua kita. Yang lain semua okey dah. Okey, dah habis syuting. Makan hari-hari tom yum lah, jangan cerita apalah. Yang kita orang ni semua Red Indian Sakai. Kan Bangkok kan ada naked tarian-tarian. Oh, ada okey. Kita sampai mencari Indian, pergi sana. Warga masuk, habis duit kat sana je. Kalau bunga, masuk hari ketiga nak makan tak ada duit. Tadi pun telefon producer. Okey, never mind. Adik dia naga. Okey, never mind, send. 1,000 je dia bagi nak makan. Duduk untuk semua. Duduk YMCA. Duduk luar negeri tau ni. Duduk dekat, kita sewa dekat YMCA, hari-hari makan tom yum, lain tak boleh makan. Takut haram kan. Padahal duit yang pasal lah. Pattaya aku tak lepas. Aku nak pergi Pattaya tak dapat. Tak ada duit lah. Oh. Aduh, Joli tempat lain. Itu kalung. Kan? Mana ada Malaysia tu? Tak ada. Atas meja dia. Oh, tak sedar diri. Semua sekali lah bang? Semua jantan semua lah. Ya. Berapa lama bang waktu tu dekat sana? Seminggu. Enjoy. Kita 2 minggu. Seminggu dah janam lah. Seminggu dah makan tom yum. Nak jadi cerita last. Okey. Nasib baik tak turun kot tingkap tu. Kenapa? YMCA. Tak bayar. Duit ada. Nasib baik tak turun daripada tingkap belakang pakai tali tu. Kalau tidak kat Thailand kena tembak mampus je. Kisah kita lah. Kita tak kisah lah tu. Macam mana agak-agak polisi check apa benda tak tahulah dengan PM tu. Sampai kita terus pergi ke naik tutut lah, pergi ke sana tutut je. Pergi bus stand. Bus stand nak balik KL, nak balik ni Bukit Kayu Hitam. Kau tahu aku tengok dia berkejap apa benda ni. Rupanya orang dia bawa lari can tu. Kan filem tu? 30 can tu dia bawa lari. Bawa kejar-kejar kat situ tak bayar. Oh. Janoh lah kameraman, lampu semua berlentak dapat balik.
Asyik dapat balik bang. Dapat balik. Dia dah habis. Semua syuting tak pakai. Tak boleh pakai apa. Banyak bandai katakan 60% lah sana. 60% Thailand. Tapi scene yang bergusti dalam tu, Ha. kan ada penonton semua kan. Itu memang Mula-mula kita ambil full. Lepas tu kita kena buat sendiri je. oh. Dia tak boleh stop dia. Tak boleh anu dia. Kita kena. Kita nak cut. Bila bapak kau cut. Kata. Tak adalah. Kita mula-mula kita ambil full. Lepas tu kita insert tu kita kena buat kita punya lah. Tapi masih ada orang lagi lah time tu kan. Ada lagi lah. Oh, menarik abang. Minang Copraya tu kita syuting lah. Minang Copraya tu. Nak main ke? Oh, betul. Seronok. Dengan scene lagunya. Lagu dia lagi. 2,000 satu production boleh pergi Bangkok main. Dahsyat bang. Apa tak dahsyatnya? Ini siap kalung-kalung bunga lah. Apa yang tak dahsyat lagi? Itu yang tak boleh tahan. Balik kan sampai All Star kan, jumpa nasi kandar macam lahap tu makan. Hari-hari tom yam apa tidaknya. Baimeh mula makan tom yam. Gila tu. Dalam banyak Tapi itulah dia. itulah kehidupan dia. Kalau kita satu kepala kan, Betul tak ada lah. masalah besar pun. Tak ada seronok. makan, tawa. Bila tengah hari pun sampai nasi, iyalah. Kerja habis. Tak ada mogok pun. Tak ada nak mogok-mogok, tak ada nak merajuk pun. Betul lah sebab sama-sama satu kepala. Sama satu kepala, seronok kan. Pasal penghormatan tu. Badul kata tu. Tapi itulah sebab director, kita tahu ketika itu director is another level. Yes. Tapi walaupun shooting dengan keadaan macam tu, still like a family. Yalah. Penghormatan tu. Respect tu. Itulah dia. Dah kalau kata kepala pun pergi kalung bunga, yang lain pun ikut sekali lah bang. Kadang-kadang kita berhenti dia tak habis lagi. Dia menyanggung lagi. Tak boleh. pernah jumpa kan. Tak boleh ingat. Mana ada Malaysia? Tak ada. Ada. Malaysia tak ada. Alright, itu okey. Okey, untuk filem Pak Tam Duda. Filem Pak Tam Duda Mak Nani. Betul Mak Terus Nani. Nani Jamil. Bila Pak Tam Duda sebuah filem yang abang digandingkan dengan pelakon kanak-kanak Tam Suhaimi. Betul. Cabaran ni bang bila berlakon dengan pelakon kanak-kanak ni. Macam mana bang? Apa yang saya lalui dengan Tam ni tak ada cabaran. Tak ada apa masalah. Easy going, senang. Dia menjadi, dia menjadi. Dia memberi je Dia anu, yalah nasib baik dapat ke dia lah. Kadang-kadang budak-budak pun parah kan. Tapi dia memang berbakat lah waktu tu. Memang itu zaman mula-mula nak buat telemovie tau. Mana ni macam tu. Nak buat telemovie, tahu dia hantar buat filem pula. Hantar ke filem. Hantar ke filem. Berapa lama bang syuting tu? Saya ingat dalam 10 hari juga lah. Tapi bukan standard filem tu. Itu sebenarnya bukan standard filem. Dia filem tak begitu cerita rasa dia. Lain lah. Lokasi, casting kan. Itu bukan untuk filem sebenarnya, tapi dia orang cuba-cuba nak try ke filem. Try ke program. Dapat berapa dapat lah. Tapi menjadi bang Tak berapa sangat lah. Tak berapa sangat. Tapi semua cerita pada saya, benda-benda cerita semua meninggalkan kesan lah kan. Kita tak malu lah. Apa antara kesannya bang? Maksudnya kejayaan kita dan setiap filem yang saya buat kan. Pasal dulu saya nak buat filem, kita nak buat filem Cina, Melayu, India saya tak kira. Buat filem. Boleh. Cerita ini macam ini macam. Tak ada hal. Kita syuting hari sampai hari. Boleh. Saya tak ada tanya payment. Berapa membayar? Tak ada. Tak ada. Saya tak tanya. Kalau saya bertanya payment, kalau tak kena, filem saya tak banyak macam sekarang. Betul. Jadi matlamatnya untuk pengumuman semua, filem saya yang selalu pasal sekarang ni banyak. Pasal dulu saya tak demand. Kalau saya demand, mungkin filem saya yang ada sekarang ni 1 ke 2. Yang boleh saya boleh demand lah waktu itu. Lepas tu tak kan. Jadi alhamdulillah lah. Dengan kerana tak demand ni lah, filem-filem ini bila dimainkan balik, boleh memberi kenal kepada generasi yang itu memberikan gelak tawa. Tambah-tambah pula hari ni abang berkongsikan di sebalik tabir kalung bunga. Okey bang, filem Pening-Pening Lailat ada berunsurkan komedi, diselitkan jenayah juga. Adakah itu adalah pembaharuan yang abang nak bawa sebenarnya ke dalam industri filem waktu ketika itu? Yes, because tu zaman saya dah jauh dah sikit. Kalau pemilihan, kalau nak panggil buat filem bukan badul lah. Maksud kita lah, kita berani cakap diri kita sendiri, apa salah? Maknanya perubahan tu dah mula bertukar. Tapi waktu tu pun tak ada pun zaman ada satu filem yang hebat-hebat. Tak ada juga, so-so je. Zaman saya buat Pening-Pening Lailat tu, kira aku boleh naik ring juga lah.
Walaupun kaki bengkok sebelah tapi boleh lagi lah. Masuk dah. Maksudnya boleh sparring lagi lah. Kita dah zaman-zaman orang kata, okey kita punya legend. Takat-takat tu dah lah. Dah legend tu dah sampai lah kan. Tapi kita masih boleh. Itu pasal saya jadi bapa, saya tak jadi hero. Saya tak jadi apa. Saya tu ada, lepas tu saya bawa. Mustafa Kamal baru naik masa tu. Waktu tu baru naik lah. Si siapa? Zaidi apa? Zaidi Omar. Bukan Zaidi Omar. Itu? Sidi Raza. Sidi Raza pun belum lakon filem lagi. Filem saya tu. Waktu tu dia berlakon apa ni, satu filem gangster tu. Apa ke nama satu filem gangster? Dengan ni lah, dengan Salih Yaakob lah. Bukan. Ada satu filem gangster dia berlakon. Bukan. Ada satu filem. Filem gangster dia orang berlakon. Apa malam apa petah? Pelumbu malam. Yes. Pelumbu malam. Kan si Mustafa Kamal. Filem tu tak habis, saya habiskan. Shooting tak habis, saya habiskan. Abang kira dipanggil? Habiskan. Atas sebab apa bang? Filem tu tak dihabiskan? Tak tahu lah, bergaduh dengan director. Dulu gaduh je. Gaduh? Nak ini tak dapat, nak itu tak dapat. Mengajuk, tinggal. Kadang-kadang mampu lah kau tak ada siap. Itu je cerita dia. Memang setiap filem yang abang dah mengarah, abang berlakon ni memang banyak kesan yang ditinggalkan. Okey, untuk generasi baru macam saya, tak apa nak baru jugalah. Generasi yang kita membesar dengan filem-filem abang ni memberi impak sebenarnya. Salah satu filem yang memberi impak yang paling besar dalam hidup saya akui lah, filem Perebat Lapuk. Yang mana saya hampir-hampir juga menjadi seorang tentera dululah, tapi anak saya pun masuk askar pasal filem tu lah. Lepas filem tu berapa tahun, semua dah pencen lah yang terlibat dalam tu. Masuk askar tu dah pencen. Jumpa kita marah dia. Tengah duduk. Kau ni betul lah. Kau punya masalah. Kau masuk tentera. Aku tengok kau masuk tentera senang aja. Kita orang kena mampus keluar tahi dia kata. Aku berlakon awak. Kau kan itu sensitif dia macam gitulah. Dan banyak juga akui saya masuk tentera pasal tengok gambar Abang Badul. Tengok gambar Pak Cik Badul, bapak saya dulu masuk lah. Pada saya kita punya sejarah lah dia. Kita boleh kalau nak cakap kita adalah. Adalah sebenarnya kau nak lawan apa dengan aku? Apa? Betul. Kita pada saya syukurlah jadi seorang artis kan yang daripada nothing dapat boleh buat nama, boleh dapat pengaruh, boleh jadi pelakon, boleh jadi pengarah. Betul. Kan mendapat award pula macam ni semua ni bukan. Bukan jalan-jalan orang yang nak menilai kan. Betul. Siapa yang layak untuk mengambil award legend ni. Itu je cerita dia kan. Tengok tu sudahlah. Betul. Tengok sini, ini adalah pengiktirafan dia. Okey, macam abang katakan tadi, tahun 80-an, penghujung-hujung nak masuk 90-an, di zaman abang dah mungkin agak malap sikit. Mungkin dah macam kurang sikit lah di bahagian nak bawah ni, atas balik kan. Kita market tau. Bukan orangnya malap. bukan orangnya malap. Maksud ginilah, maksud saya tadi gini. Maknanya kita di market kita sudah menurun. Market filem maksudnya. Market filem kita dah menurun tapi kita still aktif dengan yang lain. Tapi pada tahun 18 pula. Pada tahun 1989 abang dinobatkan pelakon lelaki terbaik untuk menerusi filem Guru Badul. Yes. Okey, jadi abang kongsikan sikit di sebalik pembikinan Guru Badul. Okey, Guru Badul ni Osman Abadi juga. Yang tadi tu, yang Fatimah. Penulis yang sama. Penulis sama. Dia bagi daripada utusan tu. Yang daripada utusan tu. Dia bagi tu saya minat sangat filem tu sebenarnya dia berunsur-unsur agama sikit. Yalah. Unsur-unsur orang yang very simple punya agama lah. Tidak ada sangat. Okey, Guru Badul itulah saya dengan Muhammad Jun. Kan Nuridah Ahmad siapa nama dia? Nuridah Ahmad ni. Nama watak dalam tu Tak, nama panggilan dia bukan kita panggil dia Nuridah Ahmad, panggil dia apa ke? Norin. Bukan, dia ada satu nama tu, Nuridah Ahmad ni. Apa dia panggil? Koni. Koni, nama dia Koni. Saya dengan dia, lepas tu saya dengan Muhammad Jun, lepas tu pelakon-pelakon yang lain lah. Itulah mulanya kemunculan Sheila Rusli. Itulah filem dia. Sheila Rusli. Dia jangan cakap banyak. Sheila Rusli. Yang dia dalam tu dia ada peranan. Pasal dekat Hantu Siang pun dia ada tapi sikit je. Hantu Siang pun Sheila ada. Sheila Rusli ada. Tapi dia sikit sajalah. Tapi dia dalam Guru Badul dia banyak. Dan situ lagi
Yusni Jaafar. Saya dengan dia. Kan Muhammad Jun, Yusni Jaafar, saya sama Koni lah. Nurul Ahmad lah, Koni ni lah yang memainkan peranan tu. Dia produser yang sama. Pada saya pun tidak ada apa masalah dalam filem tu dan saya rasa saya puas jugalah. Saya puas. Memang waktu zaman saya mengarah, tidak semua yang problem. Yang problem macam tadi tu lah. Tadi tu. Kerana kewangan. Dan keputusan penerbit ambil jalan mudah untuk nak menamatkan kerana nak jual. Jadi benda-benda ni yang kita rasa tak puas lah. Okey, dalam Guru Badul tu mungkin pasal saya dua karakter. Kan saya buat dalam dua karakter. Mungkin itu yang mereka pandang lah. Bila zaman tu bang Dan tahun yang sama juga saya dapat Best Director. Tahun yang sama. Best Director sekali ambil. Sekali ambil ya. Sekali. Okay. Tahun itu yang sampai saudara kita Mak Tamimi marah. Waktu itu kan sejarah tu. Dia tak puas hati kenapa filem komedi boleh menang. Saya lawan siapa tahu? Badang. Sofia. Tapi kadang-kadang diorang ni kata kenapa filem komedi boleh menang. Dia gini ya. Banyak orang tak tahu saya rasa apa yang saya tahu, saya yang diberitahu. Film festival setiap tahun dia ada tema ni. Okey. Tema apa nak cari tu? Tapi dia tak bagi tahu. Dia senyap je lah. Tema kita pasal bola cerita dia kan. Kalau ada filem pasal bola, dia lah menang. Tak kira filem kau bagus macam mana pun. Itulah terjadinya kepada Fatimah. Ya, pada filem saya lah. Maknanya mungkin pada itu dia orang memikirkan satu filem keluarga. Filem saya je filem keluarga Fatimah. Yalah. Pasal keluarga dengan budak tu kan. Yang lain Sopan macam drama sikit. Dan Badang. Yang sama-sama tu kan. Itu orang dia orang. Tapi sebenarnya dia tak faham. Di mana world pun tema tahun ni apa. Kita nak memang tak diberitahu bang. Tak diberitahu. Itu nasib saya dapat. Itu pun dia tak puas hati. Tapi tak apalah, kawan juga. Yalah, kawan juga. Dia pun dah jadi director sekarang kan. Nanti dia tahulah kalau apa yang dia buat orang tak terima. Kamu akan rasa. Akan merasai lah. Takkan kamu bagus all the way je. Betul. Tadi abang cakap berkenaan dengan filem komedi. Tapi untuk filem Warna-Warna Hati, boleh dikatakan tak ada langsung unsur-unsur komedi. Tak ada. Warna Hati ni pun kira sesak napas jugalah. Kenapa bang? Sebab sesak napas sebab nak keluarkan watak serius ke macam mana bang? Tak, preparation tak cukup lah. Tak cukup juga Tak cukup. Preparation dari segi Sarimah okey boleh berlakon. Supporter lain tu kurang lah. Pada saya tak membantu. Waktu tu filem semua tengah senak pula tu. Industri perfilman tengah senak pula tu. Tapi saya buat habis lah. Tapi pada saya bukan itu markah dia. Dia tak ada. Okey, dia sini. Kalau sekarang ada wow. Okey. Filem kau apa wow dia kalau sekarang. Kalau dulu kita mesti ada dia punya apa dipanggil? Lupa saya. Dia ada dua benda ni. Wow ni dah sekarang, dulu bukan wow. Kita ada magic. Okey, satu magic. Dalam filem kita mesti ada magic. Yang kedua kita mesti ada satu perkataan tu. Nanti saya kalau ingat saya beritahu. Dia ada dua perkataan. Sekarang baru wow. Jadi kita nak buat, kita kena ada tiga benda ni. Apa kita tengok dalam filem kita katalah saya bagi skrip. You boleh tengok di mana wow dia. Di mana? Di mana? Okey, faham. Kan. Lepas tu di mana dia punya apa dia panggil tadi? Wow, dia ada tiga perkataan tau. Tapi sekarang magic. ni wow. Magic dia apa? Magic dia apa? Contohlah magic dia apa? Apa magic dia? Yang iya ke? Itu benda tu kan. Benda tu sebenarnya mesti ada. Maksudnya untuk filem Warna-Warna Hati tu abang tak dapat saya tak dapat benda tu. Kalau kata adakah dari segi bajet, masa, pelakon-pelakon yang abang pilih ataupun bajet dengan pelakon lah. Bajet dengan pelakon saya. Tapi okeylah. Dari segi naskah sendiri? Naskah sendiri pun saya kata kalau 130 je. Kalau 130 je? Jauh bang. Jauh. 70 lagi hilang. 130 je. Betul. Saya walaupun saya yang buat. Betul. Skrip memanglah tak kuat. Hadap dengan Sarimah seorang. Puan dia bagus berlakon tapi umur dia dah berapa? Waktu tu kan. Memanglah pasal ibu. Patut bila pasal ibu mesti ada magic dia, anak dia. Nur Albania. Anak dia yang magic dia patut anak dia lah. Itu sebelah magic. Yalah. M. Jamil tu lah anak dia. Itulah tapi yang pegang watak dalam tu Albania pun ada juga kan? Albania. Nur Albania ada kan? Albania.
Dia pun berlakon bagus, nak banyak tapi dia so-so je. Dia tak dapat dijual macam Nur Balasari. Dia tak sampai standard kan? Yalah zaman tu dia zaman tu dia tak sampai standard. Kalau kita tengok Dorino, Rosna Johari, Rosna Makno, semua bukan atas tu. Dia tak boleh lawan Nur Balasari lagi waktu tu. Masih Nur Balasari lagi. Itu pegang kau waktu tu. Itu saya kita nak macam tahu. filem lah ada kan. Tak, itu pasal saya kata kau nak sebut kau ni pelakon ni, kau ni ada ke kau punya betul pengiktirafan. Kita nak cakap pencapaian. nak kata nak sebut dia macam pomen lah senang. Biji kereta kau dah buat. Kita hari ni terbakar ni. Kita nak katakan ni pomen bagus. Ini pomen pun susah. Itu juga dengan pelakon. Kan? Betul. Okey bang, untuk filem Harry Boy. Ini dah Harry Boy. Ini dah lain sikit dah. Juri Dahlan. Okey. So abang pegang watak yang jahat dia. Watak jahat sikit kan. Watak jahat sikit. Harry Boy tu pada saya filem main-main lah. Main-main tak bang? Pada saya filem main-main lah. Sebab tak ada motif pun. Cinta je lah. Tak ada motif. Pada saya main-main lah. Bukan kata kita nak buat satu filem yang tak ada. Buat filem? Buat filem. Pada saya sendirilah. Pada saya apa magic wow dia apa? Jual belakang je lah. Jual muka lah bang. Seksi. Bukan muka saya nak jual pun. Nak si Badrul Mayat kan? Dengan Sofiajen. Dengan Sofiajen ya. Sofiajen kan waktu nama Sofiajen kan. Kadang-kadang kita pun tu dia bila kata dia ni nama dia ni. Macam sekarang dah berpindah dulu macam gitu tu. Nama dia ni. Dia main drama tu. Banyak orang tengok dia lah. Banyak orang tanya dia lah. Okey, ambil dia. Okey. Sekarang dah pindah pula. TikTok dia followers. Tinggi. Ambil dia. Ini masalah dia. Inilah masalah dia sekarang dah. Dah berlaku, dah menular dah. Okey juga, dia orang tu kita tengok memang TikTok dia pandai buat sesuatu. Dia pandai banyak yang pengikut dia. Kan? Tapi ini gelanggang filem. Gelanggang filem ni berbeza. Bukan media sosial. Itu orang tengok free. Yalah sebab sekarang ni nak tarik. Tapi pahaman dah macam itu. Yalah. Setiap penerbit saya pergi mana-mana itu dia cakap dah. Ambil budak ni, siapa ni? Alah 3 juta pengikut dia ni. Ambil. Tak boleh berlaku. Tu masalah juga. Macam mana kita nak lawan? Tak boleh lawan. Itu kita akan pergi sekejap lagi untuk abang punya luahan hati berkenaan dengan ketidakpuasan hati abang ataupun apa yang abang ralat dalam industri filem. Tapi kita nak tanya juga, selepas beberapa tahun abang tak mengarah. Selepas itu kan, tiba-tiba abang muncul untuk filem Tak Ori Tapi Okey dan juga Salah Bapa. Abang mengarah balik. Apa penyebab untuk abang mengarah balik dan naikkan semangat abang? Itu pasal jumpa produser baru lah. Ada bajet lah cerita ni. Itulah cerita. Ada bajet lah. Itulah cerita dia. Betul lah abang ni. Tak Ori Tapi Okey tu sebenarnya saya produser seorang jumpa dengan saya. Dia nak bagi saya 5 juta untuk buat filem. Wujud hidup lagi orang tu. Tapi ada saya tak nak itu sampai 5 juta buat satu filem. Memang bukan standard saya. Saya nak bekerja sebagai pengarah filem dan saya nak buat filem. Company tuan punya sendirilah. Itulah yang terjadi. Jadi cerita yang dalam kepala saya waktu itu Tak Ori Tapi Okey. Tak Ori Tak Okey sebenarnya kelibat Piramli punya grup lah. Muka-muka lebih kurang. Semua ada watak-watak. Adik saya semua Musli Ramli, Haji Bakil tu, Koleseng tu. Kan. Jadi benda-benda itulah cerita dia. Saya buat Tak Ori Tapi Okey. Itulah dia benda yang tak ori tapi dia ni okey. Dia okey. Dia tak ori, bukan original orang tapi dia okey. Masih lagi boleh menghiburkan. So malangnya tu waktu itu 2 benda yang saya buat ni. Salah Bapa. Okey, lepas tu satu lagi Salah Bapa. Salah Bapa ni memang sebenarnya kita nak follow Piramli punya kan. Itu pun pada saya tak kesampaian. Maksudnya dari segi pemikiran kita tak kesampaian. Tapi kita boleh buat alasan lah waktu itu Aceh banjir. Nak nutup kesilapan kita. Yalah faham. Tapi pada saya tak berjaya. Itu panggil PR statement lah maksudnya. Maksudnya kita alaskan benda yang lain yang bersilap. Tapi memang kebetulan waktu itu Aceh banjir. Yalah, so kita tak dapat tahun 2004 kan. Tak boleh nak tayang, tak boleh nak itu. Okey, tapi ada dengar cerita lah pada zaman tu yang mana abang nak diberi ataupun nak dianugerahkan gelaran Datuk. Tapi dengar cerita juga abang tolak.
Betul ke bang? Yang ni saya dengar. Bukan tolak lah, saya tak menjawab terus lah. Oh kenapa bang? Datuk tu bang. Datuk A.R. Badul. Saya rasa dalam industri filem ni kalau kita tak sampai peringkat producer, kita tak ada 5-6 juta dalam bank tak payah Datuk kot. Rasa saya lah. Okey, kita contoh yang sekarang. Datuk sebenarnya ada keperluan lebih baik pada masyarakat. Pada saya, Datuk sebenarnya anugerah dia bukan Datuk pada artis ni. Betul. Biduan negara ke. Itu lebih sesuai bang. Pada saya lah. Masa itu maknanya martabat kita lah. Memang kelas kita. Kalau Datuk ni jual ciku, toke bawang sama dengan Datuk Han Isaac, sama Datuk ni. Okey, itu satu. Perbezaan saya. Okey, lagi satu. Saya pernah bercampur banyak orang kaya. Duduk satu meja. Ada yang kawan, ada yang bos. Datuk A, Datuk B, Datuk C, Datuk D, Datuk E kat saya. Saya biasa tak ada Datuk, Badul je. Datuk A cerita, alamak, I forgot lah. I punya jet tu, saya order tak ada lah. Datuk dia cerita. Dia ni pula cerita pasal kebun durian dia. Dekat Pekan, dekat Pahang mana semua. Datuk ni pula cerita pasal di bawah dia perumahan dia lah. Sampai ke Datuk Badul, apa cerita Datuk? Sekarang ni buat apa? Adalah keluar RTM nak bagi, drama nak bagi, series, semua minta tak dapat lagi bos. Kita harap tu dah. Apa bendanya? Oh, faham. Tu belum Datuk, kalau aku Datuk Badul tak nanya. Jadi pada saya, biarlah dia. Biarlah dia orang. Tak semestinya kita dapat Datuk, RTM nak bagi program kat kita. Betul. Kita tengok contoh-contoh Datuk-Datuk yang ada pun, bukan semua boleh buat dapat. Kan? Yang tak Datuk yang dapat. Yang Datin yang dapat. Datuk. Dia cakap terang ni, bukan kita nak mengata-ngata benda yang kan. Kalau kita tengok parti pembangkang boleh berani menceritakan pasal negara, apa pasal kita salah? Kita bukan tak salah, bukan orang salah. Tapi inilah realiti dia. Tapi kalau sebaik-baiknya untuk anak seni, penganugerahan dia tu biduan. Biduanita. Itu yang lebih sesuai. Seniman. Macam biarlah Piramli sahaja dengan Tan Sri dia. Kan? Itu pun SM Salim pun dah terlepas Tan Sri itu. Kalau saya biarlah Piramli sahaja. Kan? Tan Sri terlepas kepada Jin Samsudin. Kan? Padahal itu orang lah yang musuh Piramli nombor 1. Semua orang tahu. Semua Singapura artis tahu. Kan? So, jadi pada saya, bila balik pertanyaan kenapa saya tak nak Datuk, pada saya tak layak lah. Kalau saya masih nak bawa Proton lagi, saya masih nak menagih ke RTM lagi, apa tu tak dapat, tu naik buat file. Kalau saya masih lagi tak duduk banglo, kan, tak payah tu. Pasal apa periuk saya, biar periuk kecil kan, saya bilang balik cerita periuk kecil tadi. Periuk kecil kita buat start, jadi senang. Apa-apa bala datang kita senang menepis. Kalau periuk besar, kalau saya Datuk, saya nak datang macam ni. Faham. Kita Renaissance Hotel lah bos. Bawa kamera pergi sana. Apa kau orang? Kalung bunga lah bos. Kalung bunga. Jadi pada saya itulah. Kan, cuma sekarang ni kita tidak cemburulah kepada mana-mana yang dapat Datuk tu. Alhamdulillah lah. Cuma menyeru dia orang ni, sesuatu kau orang Datuk artis ni combine lah. Buatlah satu tabung. Buatlah satu amal derma. Kan, kepada tahfiz ke anak yatim ke ibu tunggal. Buat, betul. Jangan kau Datuk sebut nama Datuk berdiri Datuk, satu apa pun kau tak buat. Tak ada semangat. Untuk kau punya glamour Datuk je. Lama lagi glamour pada kau ada. Betul. Tinggi pada Datuk, Tun pun ada. Kita Datuk je. Lepas tu saya malulah dapat Datuk kalau buku saya tak kosong. Saya tak ada apa buat dengan nama. Saya tak ada apa buat dengan nama. MBN itu alhamdulillah lah, cukup lah standard kita. Saya tak ada apa buat dengan kerajaan. Kau tengok orang lain. Itu pasal kita kalau boleh kita jangan berbangga. Bukan saya cemburu. Ya, faham. Tapi kita jangan pada saya lah. Sebelum menerima tu kita tengok dulu. Kita tengok mampu kita, ataupun tidak untuk kita bawa. Okey bang, satu lagi. Kekesalan abang. Inilah tadi. Kesal sebenarnya kita tak, saya tak kesal jadi orang artis ni. Kenapa menjadi seorang artis ni adalah orang yang spesies lain. Susi serai. Spesies lain yang ada selain daripada kamu berkemampuan mempunyai sesuatu benda yang
kamu buat, orang lain tak boleh buat. Dan kamu adalah manusia yang satu ketika diangkat, diminat, kan? Orang yang suka. Dan lepas tu kamu adalah seorang menjadi seorang seni yang berjaya, kan, tak kira berapa lama dia pun, tahap mana pun. Maknanya kamu telah banyak memecah-mecahkan box office, dan kamu telah pun dianugerahkan kepercayaan daripada orang lain. Bukan kamu beli award ni sendiri, kamu kata inilah award legend, bukan. Kita nak dapat ni pun bukan senang, kan. Legend tau. Berapa banyak legend ada? Cuba buka balik buku saya tu. Pasal bilang, kau ada buku tak? Kau ada buku akaun tak? Buka buku akaun kau. Bila kena nak terima, alhamdulillah. Dia nampak apa jasa-jasa kita yang kita dah buat. Itu yang paling penting daripada saya nak ambil datuk-datuk dan semua orang saya tak. Kalau biduan negara saya ambil. Kita doakan semoga tapi biduan negara. yalah, benda tu nanti dah. Tak tahu lah yang datuk-datuk ni sekarang ni. Kau ni minta pada dia orang ni lah. Semua datuk-datuk, artis, tolonglah. Dan kamu keluar seorang 10,000. Kan datuk kan? Tak ada. 10,000 je kot. Seorang. 10,000 bos. Buatkan satu itu. Buatkan satu malam amal ke, menerima kepada apa ke. Buat satu malam amal bagi kepada veteran-veteran artis yang sesama dengan kamu ke. Buatlah. Ni kau tunjuk rumah, tunjuk kereta 5-6 biji. Lagi orang banyak, orang ada kapal tau. Kau ada kapal? Bos aku tu ada kapal tau, 12 biji tau. Nah. Kawan aku seorang tu ada jet tapi kat Amerika lah dia. Michael Jackson. Itulah dik, kalau minta lah kepada brother-brother kita yang nama datuk ni, selama ni pun kita tak nampak. Kita tak nampak langsung yang kamu ada satu kepala yang memikirkan. Ni semua veteran-veteran minta sedekah. Fina sedekah. Persatuan NGO ni sedekah. Kamu ada ke? Kamu sendiri ada buat ke kamu? Kalau panggil kamu majlis, ke datang majlis, bagi hadiah pun kamu tak datang. Kalau datang pun dia charge lagi. Tak mau datang terus, Tak mau ada datang hal terus. syuting. Kan, jadi keikhlasan kita sebagai manusia, kita tak fikirkan orang lain lah. Itu satu ibadah kalau kamu buat. Tak usah tunjuk kereta, tunjuk rumah, tunjuk bot, tunjuk pergi luar negeri apa semua, buat apa. Kan, itu untuk bangga diri lebih. Dah keluarlah 10,000 jual kalau berani. Luar negeri lagi banyak, keluar semua. Buat satu tabung. Tunjukkan pada kerajaan, kan? Betul. InsyaAllah. Lepas tu ni sekarang ni nak kempen ni. Semua pergi kempen, jangan free je. Ini kalau panggil dia berbayar ni semua ni. Tak tahu berapa ribu nak banyaknya. Okey, kamu semua datuk. Ni bantu kerajaan. Barisan Nasional ke siapa ke kau nak bantu pergi. Jangan minta duit satu sen pun. Pasal kamu dah datuk, takkan tak ada duit. Okey bang. Terima kasih banyak. Cabarlah kau orang. Tengok. Last kali abang cabar, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak bang. Satu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih sebab selama ini menghiburkan kami. Dan terima kasih Abang AR Badul sebab mewarnai industri filem negara bang.